ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat kita bersama-sama untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. InsyaAllah dah tengok sikit dah. Mana tak lama lagi habis buku ni. Kita ada buku kedua pula. Buku kedua kita Taharah. Nanti nak pasal buku tu dah siap bahasa Arab dia, bahasa Melayu tak siap lagi. Bahasa Arab dia dah susun dah balik. Dia pasal benda ni actually dari segi susunan kan. Dalam apa kita hadir tu dia tak ada koma, tak ada waqaf, tak ada apa. Saya terpaksa tambah koma, tambah sekian untuk tahu berhenti baca kat mana. Supaya apa kita kata dapat mudah kita faham. Dah belajar dah kan bahasa Arab sikit kan. Jadi kita nak apply penggunaan bahasa Arab tu, kita baca bahasa Arab dia. Baik, dan kita sekarang ni pada tajuk berkenaan dengan Kitabul Iman lagi, tapi bab berkenaan dengan kaifakan al-ibtida'ul wahyi, macam mana bermulanya wahyu, macam mana bermulanya wahyu kepada Rasulullah SAW. Ini ciri antara apa dalam Sahih Bukhari, antara yang awal lah diletak lepas kitab niat dan sebagainya. Innamal a'malu binniyat tu antara yang awal diletak dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Muslim letak dekat tempat lain. Jadi kedudukan berkenaan dengan Nabi terima wahyu wahyu. Kita dah bincangkan wahyu tu apa. Dia kata ilham, dan juga bagi para Rasul alaihi wasallam dia ada perkhabaran dari Allah Ta'ala berkenaan Allah Ta'ala kendaki untuk dilaksanakan oleh manusia. Itu berbeza lah, bukan yang setakat ilham semata-mata. Dia adalah memang arahan daripada Allah Ta'ala. Dia bukan ilham semata-mata. Dan kita bincangkan dan kita terangkan bahawa Rasulullah SAW pada awalnya mula-mula Allah Ta'ala beri wahyu pada baginda, Allah Ta'ala persiapkan baginda dengan menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam mimpi dia benar. Mimpi dia ru'yah sadiqah, mendatang dari mimpi yang benar, supaya dia yakin dengan apa yang dilihat Allah Ta'ala berikan. Dia mimpi, dia nampak benda yang dia mimpikan tadi. Bukan nampak cahaya je, tapi benda terang menerang. Terang menjadi sikit sampai terang. Mana macam fajar pagi. Mana makin benar. Dan benda tadi adalah persediaan awal Allah Ta'ala jadikan. Kemudian mula baginda SAW mula mengasingkan diri. Kita tak payah macam tu. Dengan lalui proses yang sama. Anda nakkan untuk baiki diri anda, belajar. Bukannya dengan lari, duduk dalam gua. Kan, rasa Nabi duduk dalam gua, kita duduk dalam gua juga. Tak ada. Apa Nabi lalui, itu adalah untuk Nabi SAW sahaja. Bukan untuk kita. Sebab bila ada orang kata kita kena lalui proses yang Nabi lalui, nanti kita akan belajar lepas daripada tajuk ni, Nabi kena belah jantung 2 kali. Dada Nabi dibelah dan dibasuh jantung Nabi dengan air zam-zam. Tuan-tuan sekalian, tak usah buat benda tu. Kan bersih zahir dan batin kata. Kita buat produk kita buat servis. Servis sambil bersihkan jiwa ikut luaran, berdalaman physically pun buat juga. Cara macam mana? Cara pergi IJN, belah jantung ramai. Kan? Basuh dengan air zam-zam. Doktor basuh bismillah, gonyoh. Tak usah, tak ada kerja lain. Tak payah actually bukan impossible, it's possible for our time kan. Tapi tidak bukan macam tu cara dia. Bukan Islam, bukan macam tu. Mana apa Nabi lalui itu hak Nabi SAW, bukan hak kita. Jangan tiru. Sebab kenapa itu? Sebab kenapa banyak para ulama menyatakan amalan-amalan peribadi orang tertentu pun jangan tiru. Mana anything yang Nabi punya, yes, follow. Tapi yang dibuat oleh orang-orang tertentu atas dasar disuka surah tertentu ke ayat tertentu ke, tak payah follow. Tak payah follow orang-orang yang lain. Nabi ya kita ikut. Setelah Nabi menjadi utusan Allah Ta'ala, kita ikut. Tapi sebelum itu jangan. Sebelum itu jangan kita kata kena buat macam Nabi buat. Tak, salah. Jadi Nabi SAW mula kita kata itu mengasingkan diri, dalam hadis berkenaan dia kata summa hubba ilaihi khala fa kana yakhlu bi ghairi hira. Dan Nabi dia kata bersendirian dalam Gua Hira. Lepas tu dia kata Nabi ambil bekalan dan baginda beribadat dalam tu, Nabi bekalan, kemudian pulang balik bekalan macam tu, ulang-alik. Dia naik ke bukit gunung masuk ke Gua Hira dan beribadat situ, sehingga datanglah kebenaran itu Allah Ta'ala berikan wahyu pada baginda dan dalam baginda kedua dalam gua berkenaan. Dan malaikat tu datang dan kita bincang tu peluk 3 kali. Dia peluk Nabi kali pertama, suruh Nabi Iqra. Nabi kata ma'ana bi qari'in, kemudian lepaskan, kemudian peluk lagi benda Iqra kan. Mana Nabi kata tak boleh baca, dia kata dipas. Until the third time
barulah dia kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia daripada darah yang beku ataupun daripada darah yang berupa macam lintah. Tapi kata darah beku lah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu dah lebih mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Stop situ. Jadi sambungan kita baca hari ni. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pulanglah dengannya dengan keadaan berkenaan. Rasul yang baca Jibril yang baca Jibril. Tapi bacaan tadi masuk ke dalam hati baginda SAW. Yang baca adalah Jibril, bukan Nabi yang baca sendiri. Ada orang yang salah baca hadis ni, dia ingat Nabi yang baca. Mana Jibril peluk, Nabi tak boleh baca. Sehingga dan pelukan itu sampaikan last kali Jibril yang sebut Iqra bismi rabb dan masuk dalam jiwa Nabi SAW. Bukannya Nabi tiba-tiba boleh membaca. Nabi ikut. Mana benda tu actually, benda yang actually yang masuk dalam jiwa Nabi kadang tak ulang direct. Dia masuk dalam tu dan Allah tak hilangkan. Dia akan terus ingat. Dia terusan ingat. Mana benda tu dia kata apa, macam kita baca dalam surah lain, satu apa? Surah Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jam'ahu dalam surah Al-Qiyamah, kan? Surah Al-Qiyamah start daripada ayat yang ke apa? Ayat 16, 17, 18, 19. Okey. Okey, mana adalah ayat 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19. Tu ada kaitan dengan tajuk masalah wahyu. Itu yang tajuk lepas tu. Nabi SAW pernah nak kalau boleh nak cepat wahyu tu datang, Nabi gerakkan lidah ikut Jibril direct. Allah kata jangan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kau gerakkan lidah kau untuk kau percepatkan turunnya wahyu tu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, ke atas kamilah untuk apa? Menghimpunkan Quran ini dan juga dalam hati kau dan pembacaan semula lepas tu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, bila kami bacakan ia, maka ikutlah bacaannya. Thumma inna alaina bayana, kemudian ke atas kamilah penjelasan al-Quran itu. Untuk bimbang. Nabi bimbang takut terlepas, tapi Allah Taala kata jangan bimbang. Kami himpunkan hati kamu. Kamu takkan lupa. Ya. Yeah? Jadi bila Nabi SAW baca dapat berkenaan, Nabi pun faraja'a biha Rasulullah SAW tarjufu bawariduhu, maka pulanglah baginda SAW dengan perkara berkenaan tarjufu, bergetar menggeletar bawariduhu, bawadir mana daging yang berada di antara bahu dengan tengkuk belakang ni. Itu terjemahan boleh apa? Kita terjemah menggeletar. Itu terjemahannya itulah. Tapi ini asal maksud dia situ. Okey. Dia kata yang bahkan ini pendapat ni dikatakan oleh Abu Ubaid dalam berkenaan dengan kitab Gharib Al-Farhad, di mana ada para ulama dikatakan kitab-kitab seperti kitab yang membincangkan kalimah-kalimah tertentu dalam hadis Nabi. So jadi dalam ni Abu Ubaid kata yang tu dimaksudkan dengan bawadir ni kawasan daging antara tengkuk dengan bahu, kawasan tengah-tengah tu, menggeletar kat situ. Okey. Mana dan diriwayatkan daripada dalam kitab pula Imam Syafi'i nyatakan mana bergementar bawadiruhu fuaduhu. Ada lafaz yang lain fuaduhu. Fuad, hati dia. Qalbuhu. Gementar hati dia. Ada lafaz datang lain dengan fuaduhu. Kita baca yang kita belajar kat sini bawadiruhu kan, mana daging belakang ni, ada datang lafaz dengan fuaduhu. Iaitu dan ini adalah sebab maksud dia, dan sebab itulah Nabi SAW dalam gementar tadi tu baginda meminta untuk supaya diselimutkan. Okey. Sehinggalah baginda menggementar itu dan gementar tadi hingga dia bergerak-gerak sampailah dia masuk menemui Khadijah. Dakhala ala Khadijah. Faqala, lalu baginda bersabda, zammiluni, selimutkanlah aku. Okey. Mana dia kata mana perbuatan selimutkan, mana campakkan kat atas aku ni kain tutup badan aku. Okey. Dan dia sebenarnya kalau dasiru ni dia dasar atau muzammil zaman benda kain yang digunakan untuk yang lebar yang digunakan untuk menutup badan. Okey, itu sebenarnya. Okey, zammil tu maksud dia tutupkanlah badan aku, selimutkanlah aku. Jadi fazammaluhu, lalu mereka pun selimutkan dia hatta dhahaba anhu ar-ra'u, sehingga hilang daripada baginda ketakutan.
Ketakutan. Mana dalam jiwa baginda ada ketakutan. Apa yang baginda nampak tadi, baginda takut. Orang kita kadang tak tengok, tak tengok pun, tengok filem je takut. Tengok filem. Tapi Nabi SAW dah alami sendiri. Dan ketakutan baginda tu adalah benar. Baginda takut sungguh. Baginda selimutkan badan, minta diselimutkan badan. Jadi bila selepas hilang ketakutan baginda, summa qala li Khadijah. Kemudian baginda pun bersabda kepada Khadijah. Ai Khadijah, wahai Khadijah, mali, apa kena dengan aku ni? Apa yang happen? What happening to me? Maksud dia. Cakap bahasa Inggeris pula kan. Kan ini terang bahasa Melayu kan. Apa jadi pada aku? Wa akhbaraha la khabar, dan dia beritahu pada Khadijah akan perkhabaran apa yang jadi dalam gua berkenaan. Dan dia baginda faqala, dan baginda bersabda lagi lepas tu, laqad khashitu ala nafsi, demi sungguhnya aku telah bimbang ke atas diriku, takut sesuatu berlaku pada diri aku sendiri. Mana bimbang, dan takut baginda apa khashitu ala nafsi tu, maksud dia para ulama berbahas berkenaan dengan apakah sebab ketakutan berkenaan pada zaman baginda. Ada dikatakan kerana dia kerana dia kata kerana baginda Islam dahulu ketika baginda melihat dalam mimpi dan juga baginda dapat melihat dan mendengar secara direct suara dan sebagainya sebelum menemui malaikat berkenaan. So Nabi SAW macam dia rentetan, mana sequence. Lepas ini dia pun datang terus. Jadi Nabi lagi bimbang lah. Dan lepas ni apa jadi pula? Kan? Macam tu. Kebimbangan baginda tu adalah, dan ketika ini boleh dikatakan bahawa berlaku syak dalam keadaan baginda ketika itu. Pasal actually waktu ni ada orang kata, adakah Nabi ragu-ragu ketika berkenaan dengan awal pertama tu? Jawapannya ya. Berdasar pada hadis Nabi kata, aku bimbang atas diriku. Apa jadi ni? Apa jadi ke atasku? What happened to me kan? Dia kata, pasal benda tadi, pasal Nabi tak ada clarification lagi. Ketika itu apa yang berlaku? Macam pemilihan Musa AS ketika dia jadi Nabi. Kan kita datang tu kan, mana orang tak nak pilih dia kan, dia datang campak tongkat dia lari. Actually pasal bila actually dekat situ gambaran bahawa awal-awal pemberian wahyu tadi, clarification tu datang kemudian. Dia orang pun rasa macam apa jadi ni? Apa jadi ni? Kan bukan tiba-tiba terus tahu je tak. Maka tahu lepas daripada tak tahu. Asalnya tak tahu tadi tahu. Lepas Allah Ta'ala berikan. Mana Nabi SAW gradually dibina Allah Ta'ala macam tu. Jadikan anak yatim supaya tahan lasak. Kan tak ada cepat lari, cepat breakdown, mengadu pada orang. Tak, dia lambat. Memang dia actually tahan lasak. Jiwa baginda ni kuat. Kalau kita ni tak tahulah kan, asyik ada manja kan. Mak kan, mak keluar kan, mak kata apa jadi. Jadi Nabi SAW memang dikatakan apa ketika tu, memang baginda di awal itu ada keraguan sikit mana dengan suara dan sebagainya. Adapun setelah mana Nabi musyafahah, mana ikut apa yang para malaikat sampaikan dan mendengar daripada malaikat apa yang malaikat khabarkan dan apa malaikat baca kepada dia, maka tak digambarkan lagi baginda ragu-ragu terhadap arahan dan juga apa yang Nabi terima daripada Allah Ta'ala. Ada permulaan, ya kita kata pasal Nabi mimpi dan sekian sebagainya. So Nabi kata dengan Khadijah, ai Khadijah mali, apa hal dengan aku ni? Kan? Laqad khashitu ala nafsi, aku bimbang ke atas diri aku. Aku rasa bimbang, aku takut apa jadi lepas ni. Macam gila dah ke? Kan? Benda tak nampak je nampak, orang lain tak tahu aku tahu, kan? Dia bimbang. Kita kalau tak tahu orang tahu, kita happy. Kan? Rasa special. Kan? Orang tak nampak padahal cacat. Kan? Orang nampak semua benda dunia ni hitam putih, warna-warni, datang kita hitam putih, special. Bukan special, cacat dia panggil. Macam tu orang nampak hantu sebenarnya dia cacat, bukannya special. Orang lain tak nampak, Nabi tak nampak, datang dia nampak. Pelik lah. Itu pelik nama dia. Power. Power. Dia cacat nama dia. Cacat. Pasal macam ni lah, kita kata anjing. Ada kelakar. Saya dah cerita benda ni. Lepas tu ada orang dia kata tak puas hati. Dia kata, mana ustaz tu tahu anjing tu nampak apa dunia ni hitam putih. Dia macam tak puas hati. Kata bawa, buka internet, buka Google. Type dalam tu. Pasal dia ahli sains, dia kaji apa sel-sel yang ada pada mata binatang ni. Apa cahaya yang boleh diterima. Lo tahu binatang-binatang ni ada yang nampak colour ni hitam putih. Binatang yang paling hampir sama dengan manusia ni hanya burung-burung yang pemangsa. Macam burung elang sebagainya. Nampak macam kita colour macam banyak. Binatang lain semuanya dua colour. Lembu dua colour. Colour tak banyak. Tak banyak colour. Dia macam anjing lah. Anjing tak nampak pelangi. Tahu? Sebab dia ada satu pepatah. Lepas orang tahu benda ni, dia kata seperti anjing mencari pelangi. Kita Melayu kita pakai seperti anjing gambar bayang kan.
Tapi saintifik punya apa ni saintifik lah. Kalau yang bangang ni tak macam tu. Yang pandai sikit dia kata seperti anjing mencari pelangi. Kau ni macam anjing cari pelangi lah. Dia buta yang cari benda tak nampak. Dia tak nampak pelangi. Tak nampak pelangi pasal memang tak nampak. Color tak ada. Dia color blind. Memang tak jadikan sesuai dengan dia. Kan dia kata macam maksud tak color blind. Sesuai dengan dia. Itu sebab kena binatang-binatang pemangsa dia nampak darah, tak nampak darah. Kau nampak macam kita, dia pun takut. Merah, dia lari. Kalau tak jadikan semua benda tu sesuai. Kalau cacing kan nampak macam tu kan, naik daripada lubang macam tak cukup kaki. Kan? Kita kata kesian kau. Kan? Kita kata kesian kan. Macam tak sempurna pula. Primitif dia kata. Bukan primitif, dia tu hidup bertahun-tahun dah. Tua dia kita agaknya. Kan? Kita je perasan. Kita kata kesian cacing kata kesian manusia. Kena bayar cukai, dia kata. Aku happy je. Tu Abu Bakar radhiyallahu anhu dia pernah tengok burung ni kan. Dia kata, "Alangkah baik aku jadi macam burung ni. Dia hidup, dia makan dia sekian, dia mati. Tak ada hisap." Kita ada hisap. Dan sebab itu kita kata, cacing tu nampak tak sempurna di mata kita, tapi dia sempurna dengan cara dia. Kita kata bayangkan jadi macam kita, baru sempurna tak? Sebab kenapa dia boleh hidup dalam tu, happy je. Kan, tu cacing dalam bawah batu boleh hidup. Manusia bawah batu tak boleh hidup. Try tengok kalau boleh. Kan? Jadi beza dia memang dia sempurna dah. Macam anjing tadi kita kata color blind. Sempurna dah. Manusia tak nampak hantu. Sempurna dah. Tak nampak hantu. Sempurna dah. Ya cik. Tak nampak hantu tak hebat dah. Kan? Nampak cacat. Tahu tak? Nampak tu cacat. Tu Imam Syafi'i rahimahullah kan dia letakkan fatwa. Dia kata barang siapa nampak jin, nampak syaitan, maka dia penyaksian dia tertolak. Berdasar pada Al-Quran surah Al-A'raf 27. Al-A'raf 27, siapa kata nampak jin tak diterima jadi saksi. Ini fatwa Imam Syafi'i rahimahullah. Dia dua sebab. Pertama, orang tu bertentangan Quran. Quran kata apa? Innahu yarakum. Innahu sebenarnya dia syaitan ni yarakum, melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia. Min haitsu, dalam keadaan la tarawnahum, kamu tak melihat mereka. Ini yang di Quran kata. Datang orang tu kata dia boleh nampak, dan ada masalah, dia bertentang Quran. Satu mungkin kerana itu. Kedua, kerana apa? Orang tu hallucination. Dia tak boleh tahu beza di antara realiti dan juga fantasi. Kan, benda bayangan, benda betul tak tahu. Nampak orang masuk bilik, dan nampak orang kedua masuk bilik. Dia kata orang kedua tu ni berkhalwat dalam bilik berkenaan. Padahal satu lagi jin. Kan problem kalau dia nampak macam tu. Kan, jin. Ni Tanjung Raya je accident. Sebab apa? Nampak jin. Kan jin lintas, tak pening kepala. So, tu sebab kenapa kadang dia kata benda tu, kita kata apa, bagi orang yang nampak dia cacat. Siapa tak nampak, sempurna. Alhamdulillah tak nampak, kata. Bukan tak nampak, ruginya tak. Nampak tu rugi. Yang nampak sihir tu tak? Sihir bukan semesti nampak jin. Sebahagian orang nampak buat sihir tak nampak pun benda-benda. Dia cuma buat dengan bayangan. Bahkan dia kena sihir dengan qarin dia sendiri. Contoh macam Musa AS, dia sihir. Nampak tongkat dan tali jadi ular, dia takut. Kan dia ketakutan. Ni Nabi. Kalau Nabi, bukan sekadar Nabi, Musa, siapa saja berada ketika tu, seramai-ramai orang yang ada di kawasan lapang tu, semua nampak tongkat dan tali jadi ular. So, jadi berapa ramai kena sihir? Bukan seorang, bukan satu-satu, boleh ramai-ramai. So masalah dia kadang-kadang macam orang tu, kena faham satu benda. Tak ada orang mati kena sihir. Orang mati tak makan dia. Banyak orang yang kena sihir, dia akan berhenti makan. Normally dia akan berhenti makan kan, susah hati, dan sekali tak makan. Dan sekali dia mati sebab tak makan. Bukan mati sebab hantu tu cekik bangun-bangun, ya Allah mati dah kena cekik hantu. Tak ada. It's nobody mati kerana hidup. Mati sihir, terjun bangunan, ada. Mati sihir, dia hilang pertimbangan, ya. Dia jadi gila, ya. Dia tak makan, mati. Bukan kerana sihir tu menyebabkan memang dia kata apa, perut dia terbelah pun, tak ada. Orang yang buat sihir tu, dia tak nampak juga. Kebaikan tu tak nampak pun. Bahkan kalau dia nampak pun, benda tu adalah mainan pada qarin dia sendiri. Dia nampak, atas tu, ada seekor tu. Dia nampak, betul dia kata cacat tadi. Orang yang tak nampak, dia kata nampak. Orang tak ada, dia kata ada. Dia lupa, dia nampak dekat luar. Ada seorang tu, dia jumpa saya, dia kata apa? Anak saudara dia ni special. Dia nampak hantu. Kan, bila hari Jumaat tu ustaz, dia kata bila duduk azan je, dia nampak setan tadi dekat tepi pintu masjid. Dia kata macam tu. Lepas saya kata dengan dia, anak saudara akak nampak tak setan dekat dia? Tak nampak ustaz. Kalau tak nampak tu masalah lah, pasal dia, actually qarin kita ada dekat depan kita. Kenapa tak nampak? Kau nampak yang kat luar, kenapa tak nampak yang kat dalam? Meaning that actually you actually not seeing anything. You are being dinampakkan benda berkenaan. Sebenarnya bukan nampak pun, tak nampak. Tapi dikhayalkan dia nampak. Khayal. Itu bahaya
Jadi kita kata dalam keadaan ni memang kita kata ketakutan tu berlaku. Dan memang Nabi SAW sendiri bila Jibril datang, memang kita kata benda tu datang dalam bentuk mengejut. Dan memang Nabi SAW Allah Ta'ala persiapkan untuk menghadapi perkara tersebut. Jadi memang untuk Nabi SAW Jibril menjelma menjadi, actually ketika dia jelma orang, bukan atas rupa yang asal. Rupa Jibril yang asal Nabi tengok selepas Nabi dah terima wahyu lama. Bahkan Nabi pengsan. Ketika Isra Mi'raj, Nabi nampak Jibril atas rupa yang siap, rupa yang asal. Nabi pengsan. Pun ada dalam occasion lain Nabi pengsan kerana melihat Jibril di atas rupa yang asal. Yang ketika di dalam gua tadi bukannya rupa Jibril yang asal. Jibril menjelma macam mana menjelma kepada Maryam. Macam mana Nabi Jibril menjelma kepada depan para sahabat, mengajarkan Islam, iman, ihsan. Macam tu. Bukannya Jibril menjelma, Nabi nampak, orang lain tak nampak tak. Ketika Jibril datang tu, Nabi nampak, semua nampak. Bahkan ketika Jibril para malaikat datang dalam peperangan kan turun, semua nampak. Pasal dia orang menjelma sebagai manusia, tapi mereka adalah malaikat. Itu memang nampak. Bukan seorang nampak lain tak nampak, tak ada. Aku nampak, kau tak nampak tak? Semua nampak. Even musyrikin pun nampak. Ketika ditangkap, macam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan lain para sahabat kan, ada sahabat tu kecil, dia tangkapnya orang besar. Lepas tu yang orang musyrikin dia kata apa? Bukan dia ni tangkap aku, tadi ada orang besar lagi tangkap aku, dia kata. Dia cakap yang tu menunjukkan bahawa memang bantuan Allah Ta'ala. Dan dia nampak malaikat tu, tapi atas rupa manusia, bukan di atas rupa malaikat yang asal. Bukan kerana special, tak ada special. Faham okey. Jadi bila Nabi kata ketakutan dan sebagainya, memang kita kata pada awal ini maka layak, memang tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita baca pula hadis ni sampai macam kisah yang berkenaan dengan tajuk bila putus wahyu. Ada saya baca dulu diorang sebut. Dan actually hadis tu dalam Bukhari. Cuma benda tu bukannya sanad bercantum, putus. Mana antara benda yang benda yang dikatakan oleh Az-Zuhri. Dia kata Nabi SAW sedih bila putus wahyu, sampai mengikut apa yang sampai dari kami, Nabi nak terjun daripada gunung. Actually benda tu datang, tapi benda tu masalah dia nas tak sahih. Nas yang tidak sahih. Ada dalam Bukhari. Saya kata fima balaghana. Nanti ada sampai ke hujung, kita bincang sikit. Tengah-tengah sikit Jadi Nabi kata aku bimbang ke atas diri aku, dia kata. Jadi memang pada keadaan awal ini Nabi rasa ragu-ragu, rasa bimbang, actually betul. Tapi setelah mana Nabi dah musyafahah dengan malaikat, lihat malaikat, terima apa yang malaikat sampaikan, maka tak digambarkan lagi Nabi SAW ada keraguan pada risalah baginda dengan apa-apa bentuk sekalipun. Okey. Itu bentuk utama. Dan sungguhnya kebimbangan ni terhasil daripada baginda pada keadaan ini. Dan boleh juga dikatakan bahawa bimbang Nabi tadi adalah dengan sebab rasa takut Nabi SAW tak boleh nak pikul tanggungjawab berkenaan. Pun ada juga Nabi kata khasyitan nafsi, boleh jadi meaning dia adalah Nabi rasakan lemah daripada melaksanakan tugasan untuk jadi kenabian dan juga kerasulan. Okey. Dan bahkan dia tak mampu untuk perkara tersebut, dia rasa macam tu. Okey, itu maksud dia. Dan juga boleh jadi juga yang dimaksudkan dengan laqad khasyitan nafsi tadi, bahawa baginda bimbang daripada diusir atau dijauhi oleh kaum dia, dan larinya mereka daripada dia. Okey. Lalu mereka dustakan dia dan juga sakiti baginda dan juga cuba bunuh baginda. Dan ini adalah awal urusan perkara baginda sebelum daripada baginda akan tahu apa yang akan jadi. Okey. Dan bahawa Allah Ta'ala akan pelihara baginda dan sebagainya. Dan kata-kata Khadijah tu menggambarkan perkara ini. Allah alam. Tapi yang ikutkan daripada asalnya lebih kepada kebimbangan tadi. Nabi tadi tak tahu apa akan jadi. Bukannya berkaitan dengan tajuk masalah takut kaum dia akan halau dia. Sebab nanti soal jawab dia dengan Waraqah timbulkan pengertian bahawa Nabi tak tahu apa akan jadi. Mana kaum dia akan halau dia ke tak. Waraqah kata nanti kaum kau akan halau kau. Nabi kata dia akan halau aku. Nabi persoalkan. Menunjukkan Nabi tak tahu benda tu akan jadi. So meaning ketiga tu tak boleh pakai. Tak boleh nak kita apply kan. Walaupun mungkin sebagai ulama kata itu gambarannya lebih layak lah untuk dikata pada Nabi SAW daripada kita kata Nabi ragu-ragu. Kita tak ingat kata Nabi ragu, tapi actually pada awal permulaan yang Nabi tetap manusia biasa. Pada awal permulaan diberikan keyakinan sikit demi sikit. Bukannya terus tiba serentak, tak. Diberikan sikit-sikit keyakinan tadi. Macam Ibrahim AS, Allah kata wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikian akan perlihatkan Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Liyakuna minal mukminin, supaya dia menjadi orang yakin. Mana Allah Ta'ala berikan keyakinan tu gradually tu, ya. Kita tak boleh nafikan. Yang mana kita tak boleh kata macam tak syak langsung ke tempat, tak. Permulaan itu, permulaan urusan barangkali berjadi rasa tadi. Rasa bimbang,
Tu Allah Ta'ala pujuk Nabi dengan macam-macam kisah. Kalau tak datangkan kisah berkenaan Nabi-Nabi terdahulu untuk pujuk Nabi. Kadang kata Nabi SAW apa rasa sedih kan, apa berlaku pada baginda SAW, kaum baginda lawan dan sebagainya. Nabi diajarkan kisah Ibrahim, kisah Musa. Bila sampaikan pernah banyak kali Nabi SAW disakiti kata-kata oleh orang tertentu, Nabi kata apa? Rahimallahu Musa. Allah Ta'ala apa belas kasihan pada Musa. Dia telah disakiti lebih teruk daripada ini. Maksud dia cerita Al-Quran tadi menenangkan hati baginda. Kalau kena kan something orang cakap dan sebagainya, Nabi tak kisah. Sebab Musa kena teruk lagi. Musa kena lagi teruk daripada aku kena. Dia macam tu. Jadi penenang ataupun menjadikan sebab untuk Nabi makin yakin kepada Allah Ta'ala punya janji. Jadi baik, dia faham Lalu Khadijah pun berkata, okey, faqalat lahul Khadijah tu, lalu berkata pada beliau apa baginda Khadijah, kalla. Mana kalla, tidak sekali-kali. Mana janganlah sekali-kali kau rasa macam tu. Maksud dia kalla. Abshir fa wallah, beri bergembiralah. Dia bahkan demi Allah dia kata, la yukhzikallahu abada. Tidak akan menghampakan kau Allah Ta'ala, yuhzinuka atau yuhzika. Dia actually dua lafaz. Satu lafaz datang dengan yuhzika, yuhzika. Satu datang dengan yuhzinuka, menyedihkan atau menghampakan. Mana kat situ Mana yuhzika atau yuhzinuka. Dan maksud dia adalah memalukan kau atau menghinakan kau. Bukan Allah Ta'ala jadikan benda kau hina. Kalau tidak, bila orang tu jadi gila kan, mana adalah dia mulia dah. Kau pandang dia gila rupanya orang. Jadi tak nak benda tu. Nabi kata pun tak nak benda-benda yang menyebabkan baginda akan jadi terusir dan sebagainya. Okey, ini dimaksudkan oleh pengarang kita. Dia kata maksud yang kedua tu, yang ketiga tu, di mana Khadijah kata Allah Ta'ala takkan hampakan kau. Jangan kau bimbang. Jangan maksud dia Allah Ta'ala akan bantu kau. Wallahi, demi Allah, innaka latasilur rahima. Innaka, sesungguhnya engkau, latasilur rahima, benar-benar, lam tu lam taukid latasilur rahima, benar-benar menghubungkan silaturahim. Mana hubungan kekeluargaan. Actually silaturahim ni tuan-tuan kena faham betul. Silaturahim ni dia adalah di antara orang yang dalam satu keluarga tau. Kalau dia kata contoh macam orang tu dengan kita satu rahim, atau bapak kita dengan bapak dia satu rahim, tu maksud silaturahim. Kan? Mana satu rahim, mana kita dengan dia mak sama, atau dia macam tu. Jadi orang kita salah faham, dia kata satu rahim ni kepada yang lain. Mana persaudaraan kita dengan orang lain yang bukan keluarga kita tu, itu kan satu rahim. Itu persaudaraan biasa. Dia beza. Satu rahim ni lebih tumpu kepada masalah keluargaan. Masa kadang orang dia boleh baik dengan orang jauh, kan, dengan orang international, seriously hebat. Tapi dengan keluarga sendiri hampir, kan, teruk gila, tak boleh. Kan, dia tak boleh nak ni dengan adik-adik sendiri pun tak dia berkira. Pasal tu sebab kenapa Nabi SAW menyatakan ada hadis yang sahih. Dia kata apa? Akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa. Orang beriman paling sempurna iman adalah orang paling baik akhlak. Kemudian Nabi terangkan, wa khiyarukum, orang terbaik di kalangan kamu, khiyarukum li ahli, orang terbaik di kalangan kamu kepada keluarga dia sendiri. Mana dalam orang yang berimannya, yang beriman ni, yang paling sempurna iman paling baik akhlak. Tapi bila baik akhlak tadi, paling tinggi nilai dia, yang terbaik di kalangan orang baik akhlak tadi adalah orang yang paling baik pada keluarga dia sendiri. Sebab kenapa kena faham dia punya level tadi. Bukan main kadang-kadang dengan orang jauh international kan, semua orang kata dia baik macam malaikat. Tapi dengan anak beranak sendiri, la ilaha illallah kan. Dia tak ada. Nabi SAW pertama sekali, la tasilur rahimah, benar-benar menghubungkan satu rahim. Wa tasduqul hadis, dan kau benar. Itu apa? Kata-kata, percakapan kau adalah benar. Mana kau hubung satu rahim, engkau bercakap benar. Wa tahmilul kalla, dan kau memikul akan bebanan. Maksud dia al-kal kat situ adalah orang anak yatim ataupun orang musafir. Mana Nabi menanggung. Kalau dia kata ada orang yang dia musafir, tak ada bekalan dan sebagainya, ataupun anak yatim yang tak ada siapa nak tanggung, Nabi akan tanggung. Okey. Mana actually al-kalal ni, al-kallu adalah dia bagi i'ya, mana maksud dia pergantungan. Dia hilang tempat bergantung. Jadi maka orang berkenaan Nabi SAW bantu. Jadi Khadijah kata, engkau ni adalah orang yang menghubungkan silaturahim, engkau benar kata-kata, engkau menanggung orang yang dalam kesempitan. Wa taksibul ma'dum, dan engkau taksibul ma'dum, engkau memberikan harta kepada orang yang kehilangan. Maksud dia bila ada orang ditimpa musibah, kehilangan dan sebagainya,
baginda apa, siapa-siapa yang hilang, tak dapat harta, tak diperolehi apa sebarang harta, maka orang-orang berkenaan Nabi SAW akan berikan dia harta. Beri bantu pada orang berkenaan. Okey, bantu orang yang tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan. Dan ini sifat Nabi SAW. Kerana apa? Memang Khadijah ni memuji Nabi SAW dengan apa? Perbuatan apa? Iksamal al-kathir alladhi la yajiduhu ghairuhu wa la yaqdiru alaihi. Okey. Dia kata kat sini satu meaning dia yang lain. Dia kata Nabi SAW ni mendapatkan apa? Ya kan, sibu ma la yajidunahu min ma'duman faid. Okey, sini satu meaning, satu lagi meaning yang ni actually Khadijah kata mana engkau berjaya untuk mendapatkan benda yang tak dapat. Mereka kalau menyaga, orang tak mampu nak menyaga, engkau boleh menyaga. Mana orang tak dapat keuntungan, kau dapat keuntungan. Actually memang itu keadaan Nabi SAW. Bahkan baginda pindah ke rumah Halimah itu mak susuan dia, kan actually binatang kambing Halimah balik kenyang, susu jadi banyak, kan unta tua pun boleh perah susu. Maksudnya itu keadaan Nabi SAW. Mana benda yang tak dapat pada orang akan dapat pada Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan oleh Khadijah daripada wataksibul ma'dum. Kau dapat menghasilkan benda yang tiada. Okey. Dan kemudian dia kata watakrid dhaifa, dan kau apa? Memuliakan tetamu. Dan tamu datang, kau muliakan, kau berikan apa benda yang sepatutnya hak bagi tamu berkenaan. Dan juga watu'inu ala dawabil haq, dan kau membantu ke atas punca-punca kebenaran. Mana ada perkara-perkara yang membantu bawa kepada kebenaran, engkau akan tolong. Tu Nabi SAW memang bila apa macam halful fudul Baginda SAW, kalau sekiranya aku diajak sekali lagi pada perjanjian seperti itu dalam Islam, aku akan sahut, walaupun yang dibuat itu adalah pada orang kafir. Pasal benda tadi membawa kepada apa universal punya meaning mana keadilan, kesaksamaan, sama rata bagi manusia yang dizalimi. Nabi kata kalau diajak dalam Islam pun aku akan buat. Nabi itu menunjukkan bahawa Nabi SAW ni akan bantu segala benda yang bawa pada kebaikan, pada hak, kebenaran. Nabi akan bersama-sama dengan dia. Nabi takkan tinggalkan. Okey. Lalu fantalaqat bihi Khadijatu. Lalu bertolaklah membawa baginda siapa Khadijah hatta atas bihi Waraqah, sehingga datang bawa jumpa Waraqah. Hatta atas bihi Waraqah bin Naufal. Sampai bawa jumpa Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Actually tunjuk gambar sikit pasal nanti kejap lagi dengar pasal actually dia Waraqah bin Naufal dengan Khadijah pangkat sepupu. Kedudukan Khadijah dengan kedudukan Khadijah dengan Rasulullah SAW ni, kalau ikut dari segi datuk nombor berapa, dia Nabi SAW punya datuk yang keberapa saya tak ingat, yang kelima ke keenam. Dia actually bin Abdul Uzza. Dia actually macam ni, ada atuk Nabi SAW dengan atuk Khadijah tu, dia macam ni tau. Atuk Khadijah tu bapa atuk Nabi tu jadi anak. Dia macam kedudukan macam tu. Jadi macam ikutkan kalau rating tu jadi sepupu, jadi anak saudara lah. Okey, sekejap Dia ada Muttalib, Hashim, Al-Manam, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luwai, bin Ghalib, bin Fir, bin Malik, bin Kinana. Sekejap, Abdul Uzza duduk mana? Ya. Nasab Khadijah. Okey. Khadijah binti Khuwailid. Okey. Bin Asad bin Uzza bin Qusay. Okey. Qusay. Okey. Mana sini? Bila datuk Nabi datuk Nabi yang ke Qusay ni 5 kan. Nabi bapa dia Abdullah. Kan? Atuk dia Abdul Muttalib. Atuk dia punya bapa Hashim. Kemudian Abdul Manaf, kemudian Qusay nombor 5 kan. Kalau anda kata Khadijah, dia dengan yang atas tu, dia Khuwailid bin Asad bin Al-Uzza bin Qusay. Dia lebih pendek.
Mana untuk sampai pada Qusay, iaitu datuk Nabi yang nombor 5, Nabi sampai ke 5. Mana Nabi, bapa Nabi, Qusay itu nombor 5. Khadijah dengan Qusay, dengan datuk Nabi nombor 5 tu 4 je. Dia pendek, lagi pendek. Dengan sebab tu dia yang timbul tajuk, bila Nabi kata, bila Khadijah kata kejap lagi, dia kata kepada Waraqah, dengar daripada anak saudara kau, Isma' bin Ibn Akhi. Dia kata, jadi diorang bertemu, Khadijah bawa dia jumpa Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Abdul Uzza ni anak bapa Abdul Uzza ni anak kepada Qusay. Okey, mana Waraqah bin Naufal ni sama juga 1 2 3 4. Okey. Dan dia ni adalah ibnu ammi Khadijah. Dia ni adalah anak kepada bapa saudara Khadijah. Bapa saudara mana? Akhi abiha, adik-beradik bapa dia, bapa Khadijah. Mana Khadijah binti Khuwailid pun saya juga naik atas sampai ni, sampai ke atas tu. Dia bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Okey. Maksud dia punya rentetan dia punya kedudukan tu. Dia kata wa kana imra'an tanassara fil jahiliyati. Dan dia ni adalah seorang yang menjadi Nasrani. Tanassara ni maksud dia masuk agama Nasrani fil jahiliyah, dalam zaman jahiliyah. Dia ada 3 orang sebenarnya zaman sebelum Islam tu yang mencari agama selain daripada penyembahan berhala. Okey, antaranya Waraqah bin Naufal, seorang lagi masuk agama Yahudi, seorang lagi adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ni dia cari agama Ibrahim. Tak jadi Yahudi, tak jadi Nasrani, cari agama Ibrahim, tapi dia mati dalam perjalanan. Nak balik ke Mekah, dia mati dibunuh. Tapi anyway, dia ni Nabi kata di hari akhir nanti akan dibangkitkan bersorangan macam Ibrahim. Maksudnya pasal dia tak sempat nak beriman dengan Rasulullah SAW. Tapi dia pergi cari. Mana ada di kalangan orang-orang Quraisy dahulu yang mencari agama. Dan di sinilah para ulama menyatakan, dengan sebab ada orang macam ni lah, semua siapa yang atas daripada Nabi SAW, tak kira atuk dia ke bapa dan sebagainya, dipersoalkan Allah Ta'ala kenapa tak jumpa hidayah. Sebab bila ada orang jumpa, ada orang tertanya-tanya, dan kenapa anda tidak tertanya? Faham macam tu? Jadi dengan sebab inilah kenapa apabila para ulama bahaskan mak bapak Nabi di mana, adakah Muslim atau tidak. Ada yang beradab kata kononnya bahawa mak bapak Nabi ni ahli fatrah, orang yang pada zaman tiada Rasul, maka hukum mereka ni terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi ada separuh kata tak, bila Nabi tak dibenarkan untuk doa untuk mak dia, maka para ulama kata bahawa mak dia bukannya ahli syurga. Wallahu ta'ala alam. Kita balik pada asal dia, berdasar pada nas tadi, nas hadis Nabi memang nyata bahawa Nabi tak dibenarkan untuk doa untuk mak dia. Tak dibenarkan, bukan tak nak, tak dibenarkan. Dan kenapa kita kata macam mak bapak dia bukan Muslim dan sebagainya? Jadi apa jadi? Sebab ni, contoh kisah tadi Waraqah bin Naufal ni antara orang yang sezaman dengan mak bapak Nabi yang cari agama. Meaning dia ada orang jumpa hidayah, dapat kesedaran, kenapa yang lain tak sedar? Makan sama, kan, duduk sama, zaman sama, kenapa ada orang jumpa kau tak jumpa? Itu maksud dia, soalan dia. So sebab kenapa zaman Nabi sebelum Nabi lahir, ada orang yang contoh macam nama dia Ibnu Jud'an. Itu kita dah lintas dulu. Mana Ibnu Jud'an ni, kan Aisyah tanya pada Nabi SAW, di mana dia? Nabi kata dalam neraka. Lepas tu dia ni baik, kan, baik sangat Ibnu Jud'an. Bahkan perjanjian Haliful Fudul tu dibuat di rumah dia. Pasal dia baik sangat, memang orang semua hormati dia. Tapi bila ditanya oleh Aisyah, Nabi kata dia buat dalam neraka sebab innahu, sebenarnya dia lam yakul, tak pernah sebut yauman, walau sekali pun, Rabbighfirli khati'ati yaumiddin, wahai Tuhanku ampunkan dosa pada hari pembalasan. Tapi kalau ikut logik akal, dia memang lahir hidup pada zaman tak ada Nabi. So what's the point kita soal dia? Tapi tak, kenapa? Kerana orang-orang Mekah, mereka mempunyai ilmu tentang keadaan Ibrahim AS. Ibrahim tak sembah berhala. So mereka tahu, bila mereka buat benda berkenaan, maka mereka bertentangan dengan arahan Allah Ta'ala, maka automatik jatuh. Dan sebab itu jumhur para ulama menyatakan mereka kena. Dan termasuk antara punca dia sebab ada orang yang cari agama. Kalau semua jahil, nanti pulang Allah Ta'ala, semua tak tahu. Bila ada orang sedar, ni semua kena. Sebab apa? Sebab ada orang terfikir, kamu pun diberikan akal juga, kenapa tak fikir? Dan maka sebab itu kita ada akal, pendengar penglihatan, kita diberikan taklif, tanggungjawab untuk belajar, untuk mengetahui, sampai kita bersyukur, sampai kita menjadi seorang yang bersyukur. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah An-Nahlu ayat 78, Allah Ta'ala nyatakan, wallahu akhrajakum, Allah lah yang mengeluarkan kamu, yang keluarkan kamu, min butuni ummahatikum, daripada ibu-ibu kamu.
La ta'lamu syai'an, kamu tak tahu apa-apa. Tapi dalam masa sama, wa ja'alakumus sam'a, Allah jadikan untuk kamu pendengaran, wal basar wal absar, penglihatan, wal fuad, hati atau akal. Allah Ta'ala bagi kita benda berkenaan, la'allakum, moga-moga kamu tashkurun, akan bersyukur. Maksudnya meaning beri benda tadi, hasil dia adalah anda mesti jadi seorang yang bersyukur. Kalau tak diberikan benda tadi, dia tak taklifkan anda, dihilangkan. Contohnya macam orang tu tak ada akal, so tak ada tanggungjawab. Buta mata, pekak telinga, tak ada tanggungjawab, dibiarkan macam tu saja, mana terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi orang yang diberikan benda tadi, maka setiap seorang tu akan disoal. Bukan main kata saya tak dapat hidayah sebab bapak saya bukan imam. Tak ada. Saya tak dapat hidayah sebab saya duduk dalam keluarga kafir. Tak ada. Itulah Allah Ta'ala bagi hidayah. Tapi dalam masa yang sama, orang lain pun ada alat yang dia ada. Tu soalan itu. Kalau kita ikut berlaku adil, kan orang lahir dekat Central India, keliling semua pahala, seorang budak lahir tengah-tengah India tu. Syarikat, apa keadilan Allah Ta'ala kat situ? Allah Ta'ala berikan alat tadi, itu sebab Allah Ta'ala berikan. Semua manusia dapat hidayah, follow atau tidak je. Once sekali kita contoh macam manusia ni dah, kan perangai tak senonoh dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi hidayah. Datang-datang satu hari kan, daripada muda sampai daripada muda dulu suka berlaram. Satu hari pergi kat tempat cermin, ada kedut lah. Dia start lah. Kau tengok, ada uban lah. Dia start. Kalau tak ada uban di sini, uban yang bulu hidung contohnya kan. Masa dia nampak uban dia start. Nampak tak? Sama ada follow atau tidak je. Kadang-kadang nampak orang mati depan mata, then dia start mana hidayah tu datang. Allah Ta'ala berikan macam-macam. Kadang mungkin daripada burung, mungkin daripada binatang depan mata kita. Bukan semesti datang hidayah tadi macam tini-nining, bukan macam tu. Macam Twilight Zone pula, bukan. Dia datang dengan nasihat. Kadang orang tegur kita, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita kehilangan, kadang-kadang kita dapat barang baru, kita buat dosa, sebab tak bagi juga kita nikmat. Ada datang timbul, kadang ada orang tu dilihat dia tu, aku berdosa pun tak bagi juga. Dia akan sedar. Ada orang tak senonoh, buat dosa pun tak apa. Tak payah bertaubat pun tak apa, salah juga. Sambung balik. Ada orang tak, ada orang dengan dapat nikmat tadi, dia makin tunduk pada Allah Ta'ala. Ada. Tapi kita kata cara datang hidayah tadi macam-macam. Tapi masalah manusia patuh ke tidak, kan, keteguran, teguran daripada Allah Ta'ala, macam-macam Allah Ta'ala bagi pada kita. Tapi kita je kadang-kadang ikut atau tidak sahaja. So dari segi asasnya hidayah datang. Waraqah bin Nawfal dapat hidayah, tapi dia pergi pada Nasrani. Yang seorang tu datang pergi pada Yahudi, seorang tu datang pergi sekian. Tapi diorang digerakkan, diberi Allah Ta'ala macam tu kesedaran. Dan bahkan Zaid bin Amr bin Nufail dituduh gila oleh orang-orang Quraisy. Dia tegur, dia jerit daripada orang ramai. Dia kata, korang ini tak ikut nama Ibrahim, kamu sekian-sekian. Bahkan Nabi sendiri dalam satu hadis, Nabi duduk dengan dia ketika mana musim haji, orang datang haji kan, dia tak makan sembelihan yang disembelih di atas nama berhala. Zaid bin Amr bin Nufail, yang kita kata mencari agama Ibrahim tu. Dia bukan masalah hidayah, Allah Ta'ala bagi semua orang. Macam mana Allah Ta'ala berikan panduan kepada sel-sel badan kita mana nak tumbuh. Kan kuku tumbuh mana, mulut tumbuh di atas ni, kan sel kuku ni kan tumbuh kat sini, tak tumbuh kat sini, kan? Atau telinga kita tumbuh kat sini, tak tumbuh kat sini. Mana maksudnya semua tu Allah Ta'ala yang aturkan. Macam mana Allah Ta'ala aturkan untuk setiap anggota sel badan kita. Atau pada pokok, daun nak tumbuh mana, kan daun kan tumbuh sini, kejap lagi tumbuh sini. Bukan tumbuh bertindan pula, aku nak impit kau, dia kata. Tak, bukan bergaduh dan tu pokok tu mati tu. Pasal apa? Daun dia mengimpit-impit. Tak, satu tumbuh kanan, satu tumbuh kiri. Mana maksud dia beratur? Maksud dia aturan tadi menunjukkan Allah Al-Hadi, dia bertunjuk pada semua benda. Tapi masalah apa? Kita tak sedar. Kadang ada sedar depan bencin, ada sedar sebelum bencin, ada sedar muda-muda, ada sedar ketika dah berumur. Ada macam-macam lah. Ada yang sedar kadang-kadang sebelum 30 hari, 40 hari nak mati pun ada juga. Tak semestinya. Tapi sedar itu kita kata panduan Allah Ta'ala bagi. Jadi Waraqah bin Nawfal antara orang yang diberikan Allah Ta'ala hidayah untuk mencari agama, yang tinggalkan agama penyembahan berhala. Dan sebelum datangnya Rasulullah SAW, agama yang diikut tadi adalah benar. Sebelum Rasulullah datang, agama benar. Okey. Wa kana yaktubul kitaba al-arabiyyah, dan dia ni dahulu menulis kitab tulisan dengan bahasa Arab. Dan dalam Bukhari yaktubul kitab arabiyyah, actually ada kata Ibraniyah.
Tapi yang ni apa yang sahihnya adalah Arabiah. Dia tulis dengan bahasa Arab. Wa yaktubu, dan dia menulis wa yaktubu minal Injil bil Arabiah ma syaa Allah yaktuba, dan dia menulis daripada Injil itu dengan bahasa Arab apa-apa yang dia nak tulis. Dia tulis mana dia boleh macam tu sekali. Dia pandai menulis. Dia menulis Taurat dan Injil tadi dan kepada bahasa Arab. Okey. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, dan dia adalah seorang tua yang telah lanjut usia. Syaikhan tua yang lanjut usia, qad amiya, telah buta. Buta kena glaukoma ke dan sebagainya. Memang manusia sebenarnya banyak orang yang dah buta. Kalau ikut zaman kita sekarang ni, banyak orang dah tua-tua buta terus. Tapi normally pasal zaman kita ni ada pembedahan dan sebagainya, so tak nampak lah berkenaan. Zaman sebelum pembedahan kornea ni boleh tukar tidak, manusia ramai yang buta. Ikut umur tentu dah sampai buta. Okay, umur buta dia panggil. Okay. Faqalat lahu Khadijah tu, lalu berkatalah kepada dia, siapa Khadijah? Ai ammi, wahai pakcik. Maksudnya walaupun dia ni tak tahap ikutkan sepupu je, tapi yelah, jangan kau ajar dah orang tua cakap lah, panggil lah pakcik kan. Dia panggil pakcik. Ai am, wahai pakcik, isma' min ibni akhik, dengarlah daripada anak saudara engkau. Ini ayat kenapa Khadijah kata pada Waraqah supaya dengar daripada Rasulullah, tapi sebut dengar daripada anak saudara engkau. Bukannya maksud Waraqah bin Naufal ni adik-beradik pada bapa Nabi, tapi dia ada tahap 3-4 pangkat dia tadi. Pasal apa? Datuk dia kusai pada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin mana bin Qusay. Pada Khadijah binti Khuwailid, dia balik 4 je. Jadi kalau ikutkan 4, maksud dia lagi tinggi lah from level. Maksud dia bapa Nabi dengan Khadijah macam level sepupu. Level dia, level. Walaupun bukan sepupu direct. Pasal diorang cuma berkongsi atuk pada yang kelima. Kalau kita panggil apa? Kupu-kupu Orang yang kita dengan dia satu datuk sepupu. Oh, ya kan? Kita dengan dia satu datuk sepupu. Kita dengan dia satu datuk sepupu. Kalau dia kata kita dengan dia satu onyang, 2 pupu. Kalau dia kata 3 pupu. Kalau 4 pupu. Itu cerita dia. Kupu-kupu lah. Kupu-kupu. Mana tu yang level tadi. Level tadi pasal ikutkan dia bapa Nabi dengan Khadijah. Kusai itu adalah atuk bersama mereka. Mana kalau Nabi bawah level lagi, satu lagi level. Mana ikutkan situ tu kenapa dia kata pada Waraqah, wahai pakcik, dengar daripada anak saudara engkau. Faham kenapa dia kata macam tu? Sebab Nabi punya level adalah level anak saudara dia. Okay? Pasal bapa Nabi adalah level level dia, sepupu dia. Level atau 3 pupu 4 pupu dia. 3 pupu lah. 3 pupu dia. Faham Kalau tak, dia kata sejak bila pula Nabi ada pakcik nama Waraqah, kan? Kenapa Khadijah kata dengar daripada anak saudara engkau? Sebab dia punya level kedudukan umur, level keluarga tadi. Dia kata qala Waraqatu bin Naufal, berkata Waraqah bin Naufal, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, madza tara, apa yang kau nampak? Apa yang kau nampak? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beritahulah baginda sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, cerita atau perkhabaran apa yang baginda nampak. Nabi cerita pada dia. Faqala lahu Waraqatu, lalu berkata pada baginda Waraqah, hadza an-namus, ini adalah namus. Itu maksud dia, yang dimaksudkan situ adalah Jibril. Dinamakan Jibril ni namus. Dinamakan namus, namus kerana dia dikhususkan untuk wahyu dan juga ilmu ghaib. Kerana dikhususkan Jibril ini untuk wahyu dan juga ilmu ghaib. Adapun ulama malaikat lain ada yang khusus untuk rezeki, ada untuk angin, ada untuk hujan, ada untuk tiup sangkakala, ada untuk cabut nyawa manusia, ada untuk tiup roh, ada untuk mendoakan manusia, ada untuk hadirkan kelas agama dan sebagainya. Maksud dia, kita kata malaikat ni banyak tugasan. So Jibril dipanggil namus sebab dia dikhususkan dengan ilmu ghaib dan dengan wahyu dan ilmu ghaib. Okey. Tidak, dia kata, dah berkata ahli bahasa dia kata tidak datang dalam kata-kata bahasa Arab ni kalimah yang fa'ul. Kita ada fa'ul, bukannya rahim, ghafur. Kan kita ada ghafur tak ada. Namus tak ada datang dalam bahasa kecuali kalimah ini. Okey? Kecuali kalimah ini. Okey?
yang disebut panggilan namus, iaitu orang yang memiliki ataupun memegang rahsia kebaikan. Kalau dia kata orang yang memegang rahsia keburukan, dia panggil jasus. Namus yang memegang rahsia, simpan rahsia kebaikan. Kalau jasus actually ini kalimah dipakai jasus maksudnya pemegang rahsia keburukan. Kan dia apa ni, spy. Jasus spy. Kerja dia cari keburukan orang. Orang ni buat apa? Dia bogel ke tidak? Sekian macam-macam. Macam mana dia tangkap gambar orang ni, tangkap gambar orang tu. Ini panggil jasus. Okey. Kalau dia kata jarus, banyak makan. Ni kalimah-kalimah yang bunyi dia sama Ini namus, pemegang rahsia kebaikan. Kalau jasus, pemegang rahsia keburukan. Mana biasanya spy lah, pemegang rahsia keburukan. Jarus, banyak makan. Jim alif ra waw sin. Kalau fa'us, fa alif ain waw sin, ula. Kalau babus, ba alif ba waw sin, budak yang sedang menyusu. Ni gelar-gelaran yang diberikan Kemudian romus, kubur. Boleh dengan komus. Komus samalah, dia bunyi samalah. Macam namus, komus. Komus adalah pertengahan lautan, kawasan tengah laut. Laut luas, tengah dia tu panggil sebagai komus. Tu kamus tu, actually kamus kan dia meliputi macam bahasa dan sebagainya. So jadi orang yang masuk dalam kamus ni, dia sedang masuk dalam tengah-tengah lautan. Berenang tak faham. Kan? Buka-buka tak tahu. Ada orang dulu, saya ingat dulu kawan kita orang dulu ada yang sebut belajar hafal kamus. Dia belajar bahasa Arab, dia hafalnya kamus. Saya di antara orang yang buat kerja itu. Okey. Starting dululah, start dulu try nak buat. Tak jadi banyak kan, vocab banyak. Gila mana dan kan try hafal sampai separuh tu tak ada juga, tinggalkan. Last sekali the best way is actually use the word within sentence. That's the best sebenarnya. Belajar perkataan dalam tengah-tengah ayat is actually lebih baik daripada orang tu hafal kamus. Okay. Kamus Qabus. Kan Sultan Qabus. Kan? Qabus maksud dia apa? Yang mempunyai wajah yang cantik. Kabus kan? Itu bukan, itu tarbus. Okay. Ni dia bukan tar. Dia actually semua alif. Qabus, namus, jasus. Okay. Okey. Maksudnya kata kalau fatus binatang yang dipandang bad omen. Misalnya ada binatang seperti biawak, ular sebagainya kan, dipanggil fatus. Kalau fanus, orang yang suka actually fanus ni actually ambil maksud api bakar, tapi juga dikenamakan untuk orang yang suka mengadu domba. Jumpa orang ni lagakan, awak tahu tadi dia kata apa? Dipanggil fanus. Tapi fanus juga diguna untuk apa? Pelita. Ini kenalah kan sifat dia, perangai. Okey. Jamus satu bentuk ni kerbau. Jamus kerbau. So jadi actually tapi yang namus tadi adalah khas untuk pemegang rahsia, tapi rahsia kebaikan. Itu yang dia dikatakan oleh Waraqah kata pada Nabi SAW, kalimah bahasa Arab, bukan kalimah bahasa bukan Arab. So dia kata inilah hadzal namus. Inilah pemegang rahsia kebaikan yang yang diturun kepada Musa. Kepada Musa. Okey? Kepada Musa. Okey. Inilah pemegang rahsia kebaikan yang diturunkan kepada unzila ala Musa. Lepas tu Waraqah pun kata, ya laitani fiha jazaan. Alangkah baiknya aku fiha dalamnya. Itu fiha tu balik pada kenabian, nubuah kenabian Muhammad ni. Okey, mana zaman era kenabian kau, maksud dia. Alangkah baik kalau aku di dalamnya, dalam era kenabian kau, jazaan maksud dia kuat. Atau sihat. Okey. Kuat. Dia kata kuat lah, dia kata kuat. Ya tanya jazaan. Alangkah baiknya kalau aku kuat. Fiha padanya jazaan. Mana aku dalam keadaan tempoh kau jadi nabi tu aku kuat.
Okay. Maksud Nabi kata macam tu, Warakah kata macam tu, alangkah baiknya aku kuat. Maksud dia, alangkah baiknya aku kuat. Apa nama maksud dia? Maksud dia maksud dia kata cukup benar, itu nama daidah. Alangkah baiknya kalau aku kuat. Mana aku dalam tempoh kenabian kau, aku seorang yang kuat. Maksud dia. Ada yang kata apa dia di hal. Alangkah baiknya aku di tengah apa tempoh kau jadi nabi ni aku kuat. Lepas tu ada yang kata alangkah baiknya aku itu masalah baris atas je. Kita bincanglah. Baris atas kenapa jazaan? Kenapa tak jazaun dia kata. Okey, jazaan. Biarkan itu satu tahun tak apa. Pening kepala dia kan. Bagi benda tu okey baik. Dia kata alangkah baiknya aku di tengah-tengah tempoh engkau jadi nabi tu aku kuat. Okey. Dia kata ya laitani aku nuhayyan. Alangkah baiknya aku hidup. Alangkah baiknya aku hidup. Okey, hina ketika mana pula hilang. Okey. Hina yukhrijuka qaumuk. Ketika kaum kau halau kau, keluarkan engkau atau halau kau. Dia actually lafaz yang lain datang sebenarnya ya tani jazaan ansurkan nasram muazzara. Aku bantu kau dengan bantuan yang kuat. Aku tolong kau dengan tolongan yang sungguh-sungguh. Alangkah baiknya aku hidup ketika kaum kau halau kau. Dia kata mana Warqah bin Naufal berharap kalau boleh dia hidup ketika mana Nabi SAW menjadi utusan Allah Taala, mana diberikan tugasan sebagai rasul. Ketika itu belum lagi disuruh untuk sampaikan. Makanya sebab itu dia Warqah bin Naufal tidak kata asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab belum lagi. Dia baru diberikan hanya wahyu awal. Maka dengan sebab Warqah kata alangkah baiknya aku kuat ketika mana engkau yang nabi, aku tolong kau dengan pertolongan yang kuat. Alangkah baiknya aku hidup ketika kaum kau halau kau. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika kaum kau halau kau. Jadi bila dia kata macam tu, dia kata macam tu, jadi Nabi SAW jawab. Nabi kata au mukhrijiyahum, faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, au mukhrijiyahum, adakah mukhrijiyahum akan menghalau aku, hum, mereka. Pelaku perbuatan tu adalah mereka. Adakah akan menghalau aku? Siapa? Mereka. Adakah mereka akan halau aku? Nabi tanda question mark. Yang gini kita kata persoalan yang awal, kita kata Nabi tak tahu apa akan jadi. Nabi tak tahu apa akan jadi. Nabi mana dia terima wahyu berkenaan, Nabi tak tahu apa akan jadi pada diri baginda. Maka bila Waraqah kata engkau akan dihalau, Nabi tak tahu. Nabi kata, kenapa mereka nak halau aku? Ya? Mereka itu pada penduduk Makkah. Kaum Nabi sendiri. Okey. Qala Waraqah tu, berkata Waraqah, "Naam." Ya. Ya. Lam ya'ti rajulun qattun. Tak pernah datang seorang lelaki sama sekali. Ever. Tak pernah datang sama sekali seorang lelaki bima ji'ta bihi, dengan apa yang kau bawa, kau datang dengannya, datang bersama-sama dengan benda yang kau datang dengannya, illa, melainkan dia akan dimusuhi. Ini yang kita kata satu guideline. Maksud dia Nabi SAW dari segi masalah akhlak is actually the best. Even before Islam, dan sebelum Nabi terima wahyu, Nabi memang dipuji dengan al-amin, amanah, kan, benar berkata-kata, macam pujian Khadijah tadi, kan, memuliakan tetamu, membantu orang susah, menghasilkan benda orang tak boleh hasilkan. Tapi dalam masa yang sama, sifat akhlak baik Nabi SAW tadi bukan jadi syarat pertama untuk keimanan. Bahkan bukan Nabi dimusuhi tadi adalah tabi'i yang akan berlaku kepada siapa sahaja yang bawa Islam. Dia bukan benda kita kata awak patutlah awak dimusuhi, awak sebenarnya tak pandai berdakwah. Ayat tu kita biasa keluarkan kan. Tapi untuk Nabi SAW bukan sebab itu. Bahkan sebenarnya memang tabi'i Islam ini bila datang dibawa oleh seorang itu, yang Nabi bawa adalah la ilaha illallah, Nabi akan dimusuhi. Yang dibawa oleh Nabi adalah iman, maka dimusuhi. Nabi kan datang bawa masalah masalah tajuk kita kata kaya, dapat harta banyak, dapat badan sihat. Tak. Nabi bawa la ilaha illallah tadi. Benda itu yang Nabi bawa lalu dimusuhi, bukan benda lain. Pasal bila kita kata benda tadi adalah di antara perkara yang menyebabkan orang yang meninggi diri, orang yang contoh nak menguasai orang lain, terpaksa patuh dengan perintah yang dibawa oleh baginda SAW, maka orang tak suka. Everybody, dia semua ada preference. Kan kita kata macam orang yang nakkan harta, dia nak kalau boleh semua benda dia boleh menjaga. Datang agama sekat, yang haram tak boleh. Kalau orang suka makan, nak makan apa saja, datang agama sekat, tak boleh. Orang pergaulan manusia, Islam apa orang tu nak bergaul, nak sosial kan, tak nak nyanyi happy-happy kan, happy hour dan sebagainya. Okay.
Datang Islam sekat. So actually bila Islam datang macam tu dan bentuk macam tu, orang tak suka. Dan tabi'i manusia dia memberontak. Orang kata tak nak, dia itu yang nak buat. Kan, yang kata jangan, itulah dia bagi dia nak. Kan, kata jangan lintas, itulah dia lintas. Jangan jalan, jangan bangun, itulah tempat dia akan bangun. Maksud dia, di sini kita kata memang tabi'i Islam ini, agama Islam ni, pusing mana pun kita baik, Allah tak akan jadikan macam tu keadaan dia. Maksud dia manusia akan musuhi Islam ni. Nabi SAW baik, lebih baik daripada kita, jauh lebih baik dari kita. Maka para sahabat berkali-kali ganda lebih baik dari kita. Tapi still orang-orang yang musyrik tetap musyrik. Bukan sebab kita kata kerana apa? Kerana masalah akhlak tak baik lagi, tak. Memang sebab dia akan dimusuhi sifat dia. Tapi dalam presentation yang terbaik lah, maksudnya orang telah buat macam Islam ajarkan sepenuhnya. Mana kalau yang tak berlaku juga, maka tak ada timbul tajuk. Dan jangan timbulkan dalam Islam ni macam kita kena akhlak baik supaya orang kafir lihat. Tak. Kita kena akhlak baik sebab Allah Ta'ala perintahkan. Bukan sebab orang tengok, bukan sebab nama, bukan sebab kita kata pujian. Tak ada. Lalu kata, kau buat macam ni nanti Islam akan berbuat bukan. Kau buat macam ni Allah Ta'ala murka pada kau. Itu ayat patut keluar. Jangan kita salah gunakan sentimen Yang kadang ada orang tu macam, kau buat macam ni nanti Islam akan tak, kita bukannya gini. Pasal Islam ni tanpa kita pun dia tetap akan sampai kepada setiap manusia. Kita buat kerja pun Islam sampai kat Eropah. Kita duduk lepak kan, tengok televisyen, telenovela, Islam sampai ke Eropah tanpa kerja kita. Kita duduk diam, lepak kan, tak ada makan, puas hati, Islam tetap sampai kepada tempat Allah Ta'ala nak sampaikan. Bukan kerja kita. Maksudnya Allah Ta'ala akan datangkan orang yang akan buat kerja. Kita, Islam tak bergantung kita. Kita perlukan Islam. Faham? Tapi dalam masa sama, Islam itu akan dimusuhi. Ia adalah tabi'i asal. Bukan benda kita pelik kan. Kita pelik, Nabi baik. Mana Nabi pernah buruk perangai. Tapi orang Nabi bawa la ilaha illallah, semua start kata dia penipu lah, ahli sihir lah, kan, sawan lah, macam-macam datang pada Nabi SAW dari pertuduhan. Punca dia sebab apa? Nabi bawa la ilaha illallah. Dan itu para ulama nyatakan dalam Al-Quran Karim. Contoh dalam surah dalam surah Al-Ankabut, Allah nyatakan alif lam mim, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Adakah menyangka manusia ini boleh dia berkata kami telah beriman, wahum la yuftanun, kan mereka takkan diuji. Adakah mereka rasa boleh kata amanna dan ujian tak datang? Sebab apa? Dah mukmin kan, tak ada ujian kesusahan kan. Bila berimannya terus kaya, bila berimannya terus sihat. Ya asal dah iman tapi sakit juga kan, macam tu kan. Pasal ada orang ada idea separuh manusia ni dia anggap macam tu. Dia rasakan bila kita dah mukmin, kenapa kita sakit? Tak ada sakit lah. Tak, dia betul-betul tak nak sakit, sana akhirat. Nak kekayaan yang tak ada putus-putus, akhirat. Nikmat yang takkan berhenti, akhirat. Sini akan putus. Tak, hari ni menangis, besok ketawa. Hari ketawa, lusa macam-macam lah kan. Kita kata macam-macam rupa keluar kan, kan. Kita gila pula. Lepas nanti tahu balik, kemudian nangis pula. Macam dunia macam tu, pusing rotation dia. Ada hari ada hari tak ada. Mana ada hujan, ada panas, itu keadaan kita. Jangan kita salah faham menyangka bahawa bila kita masuk Islam je, kita perlu Islam, kita ikut sunnah Nabi, lepas tu no problem after that. Jangan salah faham. Kan, kadang-kadang ada orang kata perceraian ke, ada kata kehidupan mana apa anak nakal ke. Jadi benda tu adalah rotation kehidupan. Anda jangan salah faham. Betul kata orang tu dah Islam dah, Islam datang Islam taklim, asal anak nakal lah. Kan soalan macam tu, kau biar benar kan. Bukan itu kan soalan tu. Pasal benda tu actually rotation kehidupan. Siapa saja boleh jadi pada dia perkara berkenaan. Ada orang manusia tak nak uji dengan anak-anak. Ada orang tak nak uji dengan harta. Ada orang tak nak uji dengan kemiskinan. Ada yang uji dengan macam-macam. Ada ilmu, ada sekian dan sebagainya. So jangan kita salah faham. Jadi Allah Ta'ala kata, adakah manusia menyangka dia boleh berkata amanna tapi takkan diuji. Allah Ta'ala kata lepas tu, walaqad fatannal ladina min qablihim, demi sesungguhnya kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, maka dengan sebab demikian pasti Allah Ta'ala akan mengetahui siapakah orang yang benar. Wala ya'lamal kadzibin, Allah Ta'ala akan tahu juga dengan sebab itu siapakah orang-orang yang berbohong. Maksud dia memang Allah Ta'ala akan datangkan ujian tadi. Mana Rasulullah SAW ditindas, walaupun bagi dia baik, tapi orang Islam tadi ditindas. Dan ajak benda buat benda, ajak jangan makan bangkai, jangan sembah selain Allah Ta'ala. Buruk ke tu? Tak buruk, tapi apa? Akan dijadikan ada orang yang takkan suka. Jadi bila kita kata macam kita kata kesopanan kan, umat Islam ni kan sopan. Bila wanita disuruh pakai tudung dan sebagainya. Tiba-tiba ada Perancis pula kata, dengan negara kebebasan semua orang bebas sebagainya, tiba-tiba bebas untuk telanjang. Tapi bila orang pakai baju cukup, oh tak boleh.
bertentangan dengan apa nilai-nilai apa kebebasan apa Perancis. Orang tu nak pakai sini bukan kita pegang senapang tembak kepala dia, pakai baju. Kan? Peliknya. Kan kita kata manusia ni bila kata dia musuhi sebab apa? Sebab janji Allah Taala tadi. Janji yang macam Waraqah kata, tak pernah datang lelaki manusia bawa macam mana kau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Orang tu akan dimusuhi. Tanpa dia pun tak sangka dia akan dimusuhi. Macam Nabi tadi kan, Nabi kata takkan aku dihalau. Ya, kau akan dihalau. Tak pernah datang orang bawa benda kau bawa kecuali dia akan dimusuhi. Okey. Wa yudrikni yaumuka. Kalau sempat aku akan hari engkau menjadi rasul lah maksud dia. Ansuruka nasran muazzara. Aku bantu kau dengan bantuan yang kuat. Okey. Ini kan diriwayatkan apa dalam semua riwayat bahawa datang dengan lafaz mana aku bantu kau dengan bantuan yang kuat. Maksud dia apa azar maksud dia bantuan yang sungguh-sungguh. Walaupun ketika Waraqah bin Nawfal cakap tu, dia buta, bukannya celik. Tapi dia boleh kata apa? Kalau aku kuat, kalau aku sekian, kalau aku hidup, aku bantu kau. Tapi lah Waraqah bin Nawfal dimatikan lepas dari itu. Kita dalam riwayat ini tak disebutlah ujung tu. Nanti kita akan sambung kemudian insya-Allah. Baik, ada soalan? Ya? Kita tak masuklah. Dikekal dengan agama. Bukan pasal Nabi tidak ajak orang masuk Islam melainkan setelah turun ayat Quran. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ataupun dalam ayat Quran surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Datang bangunlah dan beri peringatan. Dan after datang ayat berkenaan dan only Nabi bercakap. Mana actually memang terkata para rasul alaihi wasallam tidak menyampaikan suka hati daripada diri mereka sendiri. Datang arahan Allah Taala dan buat. Bahkan kadang-kadang arahan Allah Taala tadi berat. Kan nak bercakap benda berkenaan, malu, tapi kita kena bercakap juga. Faham? Ya. Boleh Ustaz terangkan agama Hanif? Itu agama Hanif, perkataan Hanif maksud dia tulus. Tulus, mana maksudnya tulus, maksudnya tulus ikhlas kepada Allah Taala dalam masalah penyembahan, tidak sembah selain Allah Taala. Dan actually itu yang diisytiharkan berkenaan dengan apa tulus ikhlas tu. Dia kan agama tu bukan Hanif. Bukan agama Tuhan, sifat agama tadi. Tulus kepada Allah Taala, tidak ada kepada yang lain, tu maksud dia. Tapi ada orang salah faham, dia kata agama Ibrahim yang Hanif. Yang Hanif maksudnya sifat dia, sifat agama berkenaan, maksud dia tulus hanya kepada Allah Taala. Yang mana Ibrahim punya sifat kan, mana apa Hanifan muslimah, mana tulus aku ni muslim. Hanifan muslim, sifat bukannya agama. Maksudnya ikutkan agama, dia adalah agama Islam. Kan semua agama para anbiya ni adalah Islam, cuma masalah sifat agama tadi. Jadi maksudnya tulus tu mereka tetap mencari Allah. Bukan. Tulus maksudnya tidak ada cabang-cabang. Tidak ada. Mana semuanya devote hanya kepada Allah. Itu maksud tulus tadi. Hanifan. Hanif maksud dia tulus. Kan dia kata Hanifan muslimah, kan ujung tu apa? Inna salati wa nusuki wa mahyamati lil alamin la mana? Sebelum tu. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslimah. Kan dia sifat, dia bukannya agama. Mana wajah tu aku hadapkan, wajhiya wajahku lilladzi fatara as-samawati bagi yang menciptakan langit dan bumi. Hanif, tulus, mana tak ada cabang-cabang yang lain. Tak ada dia dan dia tapi, tak ada tapi. Muslimah, menyerah dalam keadaan menyerah. Tulus dalam keadaan menyerah. Tak ada dalam keadaan yang lain. Dia actually bukan sifat Hanif tu adalah sebagai nama agama baru. Kalau kita perlu terjemahkan Hanif, terjemahkan Muslim jugalah. Pasal Hanifan muslimah, dua sifat kat situ. Jadi sebelum Rasulullah dan Rasulullah, siapakah yang tergolong di dalam golongan? Tak ada golong-golong. Itu saya kata tadi, kalau akan terjemah tu kena terjemah dulu sekali. Kena terjemahkan pasal Hanifan muslimah, bukan Hanif satu agama. Terjemahkan balik, dia kata wajah tu wajhiya, aku wajahkan wajahku lilladzi kepada yang fataras samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Hanifa, muslimah, dalam keadaan tulus, dalam keadaan menyerah. Maksud dia tulus lagi menyerah. Dia bukannya nama agama. Bila ada orang salah faham, dia kata nama agama. Siapa kata? Siapa kata nama agama? Pasal tadi kata nama agama, pasal bahkan dia ada sifat bagi agama tadi. Ikhlas. Kan ikhlas kan? Tulus, kosong, tak ada campuran yang lain. Bersih hanya kerana Allah Taala, maksud dia. Faham? Jadi tak ada siapa yang tergolong pada berkenaan. Bahkan kita kata siapa semua para anbiya, itulah agama dia. Semua para anbiya itulah agama dia. Ini bermakna anak saya yang belajar di kata 5 balik kata mama agama Hanif, tak kata. Jadi itu bukan agama Tak agama. Tak ada agama. Pasal Nabi kata semua para anbiya agama dia satu. Mana ada dua? Kalau dia kata sebut agama Hanif, lepas tu Islam mana pula?
Faham tak? Mereka sebut agama ni satu agama, Islam agama satu lain. Takkan Islam agama lain, tak. Itu adalah sifat agama tadi, apa? Tulus, ikhlas, sincere. Itu maksud dia. Okey? Jelas Baik. Ustaz, saya tadi sikit pasal ada di Mesir sekarang. Ada di Mesir sekarang. Okey, kat Mesir sekarang Puan Muslimin kata apa jadi macam musuh kepada Islam. tak faham kenapa? Ya, macam ini tak musuh banyak kepada puan Muslimin. Dia cerita sini. Okey. Dia sebenarnya ni, okey. Ikhwan Muslimin ni actually pertubuhan, pergerakan yang kita kata dekat Mesir yang timbul selepas daripada zaman kolonial kejatuhan Empire Osmaniyah Turki. Jadi diorang kena bergerak untuk sibuk untuk menegakkan khilafah. Dan walaupun kita kata sebenarnya akidah dahulu, khilafah tu akan timbul kemudian. Sebab manusia faham pasal kita kata selagi mana tak ada kerajaan dan anda tetap masih lagi Muslim, anda tak hilang akidah anda. Pasal kita bukan macam Syiah ni, dia akidah dia imamiyah, tak ada imam, tak ada ibadat. Jumaat pun tak ada. Kita orang Islam ni tak ada imam ke, tak ada pemerintah ke, kita tak kena Jumaat. Mati tetap akan temu Allah Ta'ala. Bukan macam kalau mati ketika tak jumpa Allah Ta'ala, tak akan jumpa Allah Ta'ala. Jadi dalam tajuk ni timbul tajuk pasal sebahagian daripada fahaman ataupun pegangan ikhwan muslimin ni dikatakan terhasil daripada apa yang digerakkan oleh Jamaluddin Afghani. Yang ini adalah Syiah sebenarnya. Okey. Lepas tu anak murid dia Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridha, yang inilah kita ikut rintitan tu dan termasuk pada lepas tu kepada pimpinan ikhwan muslimin yang terkesan dengan bawaan Muhammad Abduh tadi. Tapi kita kata dalam masa yang sama ikhwan muslimin ni dari segi asasnya nak berusaha untuk menegakkan kerajaan Islam, tak salah. Tapi bila kita kata dari segi konsep, contohnya konsep berkenaan dengan masalah ni pasal saya tengok sendiri apa dia orang buat. Contoh macam bila usrah dan sebagainya hanya baca buku Hasan al-Banna. Apa hal? Kan? Bila orang tu terikat dengan satu benda saja, taksub lah, tak boleh lah. Boleh bahas usul Ashrin. Ada usul apa saya tak belajar hadis Nabi. Kan kita kata jangan gunakan jadi macam golongan sufi yang diamalkan ajaran guru dia, digunakan hadis Nabi untuk jelaskan guru dia kata-kata. Contoh macam orang belajar hikam Ibnu Athaillah. Hikam kita kata hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada mana layak kata-kata dia duduk atas, sabda Nabi Al-Quran duduk bawah. Sepatutnya sabda Nabi dan Al-Quran duduk atas, kata-kata dia duduk bawah, menjelaskan menjadikan sokongan kepada Al-Quran. Bukannya kata-kata dia, Quran sokong kata-kata dia. Gila apa terbalik macam tu. So dari konsep berkenaan Sufism ni actually memang ada sikitlah terkesan. Dan pergerakan ikhwan muslimin ni actually macam di sisi negara-negara yang monarki, yang beraja ni, diorang tak suka. Lagi Saudi Arabia dan sebagainya, mereka nampak benda ni macam ancaman. Bila rakyat nanti akan tak nak lagi kepada kerajaan Saudi dan sebagainya, akan jatuh ke kerajaan monarki, pilih kerajaan yang baru, republik. Tak siapa, tak ada ustaz bodoh ni, dia pergi letakkan tahun 2030 tak ada raja, dia kata. Sultan tak ada. Ini semua yang bangang, tak faham bahasa. Dia cerita macam ni, as long as pemerintah tu ada, tak penting dia ni dipilih cara apa sebenarnya. Yang penting ada seorang pemerintah ditaati. Jadi ikhwan muslimin sekarang ni, diorang dahulunya ketika mana bergerak, kerajaan Saudi punya Saudi dan sebahagian para ulama bukan semua, sebahagian para ulama di Saudi Arabia tak suka dia. Mereka ni dengan alasan mereka ni macam seolah-olah macam lah nak revolt, jatuh kerajaan dan sebagainya. Dengan sebab itu kita kata timbul sebahagian kerajaan Saudi ni tak. Actually sebenarnya ketika dia menang hari tu, kerajaan Saudi bagi duit juga. Ketika mula menang kan, menang Mursi, kerajaan Saudi bagi duit. Apa tak bagi duitnya? Bagi duit berbilion dan sebagainya, bagi. Tapi di other side kita kena tahu pada kerajaan Saudi ni, bila sebut kerajaan Saudi, anda kena faham dalam tu ada banyak raja-raja yang kaya. Dia bukan seorang aja. Dia ada raja ni, putera ni kaya, ini kaya, ini kaya. So kalau keluar duit daripada siapa, semua kata nama kerajaan Saudi. Salah. Ulama dia pun tak mewakili, dia tak diwakili oleh kerajaan dia. Ulama dia keluarkan fatwa yang berbeza. Jadi pasal tajuk berkenaan dengan ikhwan muslimin ni, actually memang mereka ni kita kata contoh macam dia berbentuk gerakan. Ada aturan, ada tanzim, ada usrah dan sebagainya. Tapi matlamat ujung dia untuk supaya tertegaknya kerajaan Islam. Yang mungkin sebagian para ulama melihat benda ni macam nak skip satu peringkat. Itu peringkat contoh macam menang dulu baru ajar. Menang dulu baru kita ajar rakyat berkenaan dengan akidah dan sebagainya.
Dan masa yang sama tu sebab kenapa di awal dulu Ikhwan Muslimin dapat lihat dia mereka agak linear kepada Syiah dan sebagainya. Dia berlembut. Masa as long as boleh untuk matlamat menang tadi. Itu tajuk dia lah. Tapi segi asas apa yang berlaku sekarang ni bukan setakat berlaku pada Ikhwan Muslimin. Algeria dulu jadi menang pilihan raya tapi tentera dia gulingkan. Turki pun macam mana? Bukannya Mesir lah, semua jadi. Cuma beza dia zaman sekarang ni internet kuat. Maka anda dapat lihat semua sekali apa jadi. Algeria dulu banyak mati tapi orang tak dapat tengok sebab tak ada internet direct. Orang nak tengok. Itu je cerita dia. Benda sama berlaku berulang. Macam ni kisah Firaun dahulu kan, berulang berkali-kali. Kezaliman manusia yang zalim ni berulang-ulang berkali-kali. Tapi ikut zaman kita ni dia jadi dahsyat. Macam ni lah contoh Ren. Okey. Kan tsunami Aceh kan? Dan dia sekali melanda hampir 10 juta 200,000 kan mati. Sebenarnya ada lagi teruk daripada tu. Yang dekat Bangladesh dulu pernah jadi ribut. Yang mati lagi banyak dari tu. Tapi tak dapat liputan sebab zaman tu je. Yang sekarang ni kita jadi dahsyat sebab liputan tadi tu. Itu je. Beza dia. Mana benda tu berlaku sebelum ni lagi. Bukan baru first time. Berkali-kali dah. Mana kerajaan Mesir ni kita kata dia memang dia orang adalah tempat kepentingan besar bagi Eropah, bagi Amerika Syarikat, bagi Israel. Pada terusan Suez tu kalau tutup itu besar cerita lah, banyak cerita. Jadi masalah Ikhwan Muslimin itu sendiri kadang-kadang ada sebahagian benda yang dituduh pada dia tak betul lah. Itu cerita dia. Dan kalau Tuan Haji dengar apa ada ustaz yang kata tak suka dengan diorang ni, atas dasar tadilah pasal dia belajar di Saudi Arabia dan juga dia nampak benda ni macam ancaman kepada kerajaan monarki beraja di Saudi Arabia tadi. Itu je. Kerajaan Saudi memang kita kata agak sikit berat kepada sekian. Tapi ketika mana, ingat balik Faisal dahulu, ketika mana pimpinan-pimpinan Ikhwan Muslimin ni nak dibunuh dan sebagainya, dia pun lari. Mana dia pergi jumpa Jamal Nasir tu seorang-seorang, mana Mak Qattan, baik kali sebut nama ulama-ulama tadi, Mak Qattan ke Qardawi, semua sekali dibawa lari keluar oleh kerajaan Saudi. Daripada Mesir, daripada dia bunuh sebenarnya. So actually dia orang tolong banyak, tapi banyak orang ni lah interpret benda tadi. Mana siapa yang buat sebenarnya? Bukan rasmi Saudi Arabia kata kami tolong sekian, tapi data tu keluar. Tapi dia siapa? Jangan kita terus tuduh macam sekian ulama Saudi tak suka. Tak. Kan bagilah bukti. Ini kadang-kadang orang tu pasal zaman kita sekarang ni macam tu. Bila dah menyampah dekat ulama Saudi Arabia ni, Wahabi dan sebagainya, tambah lagi dengan benda ni. Kan Ikhwan Muslimin ni satu benda. Memang betul saya tak nafikan sebahagian para ulama di Saudi Arabia tak suka dengan diorang. Sebab pertama sekali macam influence yang mereka ada. Saya sendiri secara peribadi, saya tak suka berkenaan cara mereka terlampau hanya membincangkan kata-kata Hassan al-Banna. Macam ni rukun hidup, mana boleh macam tu. Nabi SAW lagi tinggi daripada Hassan al-Banna. Kalau ada ulama lagi tinggi dari Hassan al-Banna. Hassan al-Banna bukan Nabi. Tapi diorang macam kadang tak masuk tadi tu, imam berkata salah lah. Kalau imam berkata Imam Hassan al-Banna kan, diorang macam tu. That's the point yang saya tak boleh pakai benda tu. Dia jadi macam tak kultus lah. Tapi dari asas pertama, usaha mereka tadi masih boleh dibincangkan. Masalah kenapa, adakah kita kena timbulkan negara dahulu baru nak betulkan rakyat? Allahualam kan. Pengkadiran tadi style macam mana, bentuk apa dan sebagainya, kena tengok balik. Itu je. Masalah dia tak sukai kat situ. Jelas? Tapi dari segi masalah rakyat Mesir dibunuh tu, dia tak boleh lah. Mana kita iakan. Kalau kita kata tak boleh keluar ke jalan raya, rakyat berkenaan keluar, dia tak salah pun dia keluar. Kami itu hak mereka, ada dalam perlembagaan. Tapi bila kita kata penggunaan senjata tadi, takkan kita nak kata macam tak boleh kerana sekian tak ada pemerintah dan sebagainya. Ini wording yang kita kata salah. Diorang bukan bawa senjata pergi tengah jalan nak pukul orang. Dan bahkan ke atas umat Islam sekarang ni yang wajib berdasar pada firman Allah dalam surah At-Taubah, surah Al-Hujurat, Allah tak nyatakan apa? Wa in ta'ifatani, jika dua kumpulan daripada umat Islam, minal mukminin, daripada orang beriman, iqtatalu, saling berbunuh-bunuhan, fa aslihu bainahuma, perdamaikan di antara mereka. Fa im baghat ihdahuma al-ukhra, kalau melampau satu pihak ke atas satu lagi, faqatilul lati tabghi, perangi yang melampau tadi. Perangi. Allah tak kata fanasih, nasihatkan. Pujuk tak pujuk. Allah kata faqatilul lati, perangi allati tabghi, yang melampau, hatta tafi ila amrillah, sehingga dia tunduk kepada perintah Allah Taala. Kadang-kadang ustaz bacalah ayat ni juga, jangan tinggalkan ayat ni. Maksudnya kenapa tak urge kan supaya benda ni sepatutnya ada tentera keluar pergi tahan daripada pembunuhan rakyat tadi. Kita tak boleh masuk campur. Seriously, siapa kata? Al-Quran kata boleh. Mana orang kata sekat orang ni
sehingga dia jatuh tunduk. Fa in fa, jika dia tunduk pada perintah Allah Taala, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Perdamaian antara mereka dengan dengan keadilan wa aqsitu, dan dengan saksama. Mana Al-Quran kata macam tu, kita datang kata oh tak boleh. Mana boleh macam tu? Biarkan dibunuh. Siapa kata biarkan dibunuh? Kan? Tak dibenarkan macam tu. Maksudnya tak boleh biarkan mereka bunuh rakyat mereka. Sepatutnya tentera Islam, tentera OIC patut ada. Kan? NATO ada tentera, OIC tak ada tentera untuk sekat benda macam ni. Gila apa? Quran kata macam tu, datang kita diam. Dia kata taat pada pemerintah, biarkan kena bunuh. Ini actually wording yang salah lah. Benda kalimah yang betul dari segi satu aspek, salah pada penggunaan. Bahkan mengaibkan bila ada orang kata benda ni sepatut rakyat dia pergi apa, tak usah pergi buat apa, duduk diam. It's actually nothing. Dan bahkan ke atas rakyat Mesir yang mati tadi, terlaksana, tertegak sabda Nabi SAW berkenaan dengan Sayyidul Syuhada. Nabi kata Sayyidul Syuhada, penghulu orang mati syahid ni adalah Hamzah, dan seorang yang berkata kalimah yang hak di hadapan pemerintah yang zalim, lalu dia dibunuh di atas kata-kata dia tadi. Atas mereka dapat benda tersebut. Datang kita kata benda sekian, ikhwan muslimin. Wording salah lah. Walaupun saya kata tadi, daripada base asal saya tak berminat sikit dengan cara mereka punya pemahaman Islam tadi. Dia hanya baca Hasan Al-Banna punya kata-kata tu, saya tak berminat. Tapi dari segi masalah mereka tak salah dan sebagainya, kita kena berlaku adil lah. Bukan kita kata macam tak boleh sekian. Memang dia tak buat apa pun, kan? Pegang sepanduk je, kami tak sekian kan. Tadi dibunuh. Maka pembunuhan mereka tadi kena dengan apa yang dilafazkan oleh Nabi SAW. Orang yang menyatakan kalimah hak di atas di hadapan pemimpin yang zalim, lalu dia dibunuh di atas kata-kata dia tadi. Dia bukan bawa senjata, bukan bawa parang, bukan bawa pisau, bukan bawa ni untuk bunuh apa ni, tapi dia dibunuh dengan sebab kata-kata kebenaran dia. Habislah. Okey. Tapi Ustaz, mungkin segelintir saja pengikut ikhwan ni yang mengagungkan asal Al-Banna Bila akak kata segelintir tu belah mana? Atas ke bawah? Saya rasa bawah. Macam mana pula bawah pula kalau dia kata siapa atas dan bawah? Tak boleh tu. Jadi pasal kita kena faham. Kalau akak pernah ikut usrah orang, akak akan tahu apa dan usrah yang mereka buat, apa yang dibacakan. Kalau dia kata dibacakan, yang dibaca tu adalah dari solihin, ada dibaca kitab-kitab berkenaan, saya tak ada masalah. Yang dibaca benda tu semua sekali, apa yang syllabus tu semuanya balik pada tulisan bincang asal Al-Banna macam kata-kata. Cilik kuat sikit ni lah. Pengasas dia sendiri tak. Ya, itu kita cakap lah. Masalah sekarang ni kalau pengasas dia macam letakkan benda berkenaan, kita tahu pengasas dia dah mati, tapi kita tahu yang asas sekarang ni kaedah tu salah. Kalau tidak akan balik pada orang-orang tabligh. Kan sibuk baca buku Maulana Zakaria, Maulana sekian je. Dia tak balik pada kitab-kitab yang lain. Tak boleh macam tu. Sikit fadail amal. Kenapa kita fadail amal je? Bukanlah kitab lain. Kan kenapa buku itu saja dipelajari? Kenapa kata-kata guru tu saja dibincangkan? Itu poin sebenar tak? Jangan main-main pasal benda di situ ada poin besar yang perlu difahami. Kalau orang tu hanya pandang buku guru tu saja, dan dia ada masalah. Pasal Islam tu bukan satu aspek saja. Kan berbagai aspek. Mana kalau itu macam masalah asal bandar tadi. Ini yang berlaku sebenarnya. Apa yang berlaku dari segi masalah apa macam dia aturkan contoh macam ustaz kita kena maksurat kan. Maksurat tu dibaca. Maksurat tu bukan dibaca sekaligus panjang macam tu. Nak baca hari ni baca ni, besok baca lain, tak ada masalah. Tapi bila ada ustaz tu kata bid'ah bila diletakkan satu sekaligus macam tu, tu ustaz tu kena ambil tindakan. Dekat Usim. Kita faham tak? Mana tak boleh lah macam tu. Memang dia bukan Nabi pun. Tapi masalahnya dari segi orang-orang yang duduk dalam ikhwan tak. Benda berkenaan ni kita kata benda ni yang kita kata kena perhatikan balik. Pasal kadang-kadang ketaksuban tadi tu menyebabkan kita tak belajar langsung yang lain. Tak boleh lah. Kan? Bahkan sebahagian dahulu memang tak kisah sangat berkenaan hadis sahih ke dhaif. Lepas ulama-ulama seperti Syekh Albani datang menekankan tentang hadis sahih dhaif sebagainya, baru start. Mana alat muzik boleh sebagainya. Ini kena faham tentang sejarah dia. Kerana benda-benda tadi ditulis oleh mereka ni, kemudian bila ditegur oleh ulama-ulama yang faham hadis ni, kena lambat nak patuh. Kenapa? Adakah kerana apa? Kerana tak ikut ikhwan muslimin. Tak boleh macam tu. Mana kita kata atas dasar asal Islam ni, asal Islam bukan balik pada kumpulan. Mana tak ada ikhwan muslimin pun Islam akan tegak. Jangan salah faham. Mana kata tinggi mana sekalipun, ikhwan muslimin tadi bukan mengatasi Islam. Macam parti Islam kat Malaysia ke, bukan mengatasi Islam. Islam atas lagi. Dan parti itu hanyalah wasilah dan pergerakan untuk sampai ke situ. Tapi dia bukan ni. Kalau hancur sekalipun parti berkenaan, Islam tetap ada. Faham? Itu konsep sebenar. Yang mana kes yang inilah.
kes ni yang kita timbul masalah, ada ulama yang ni ada sekian. Tapi bagi saya, siapa-siapa bercakap tentang Mesir, jangan lupa dua hadis dan ayat Quran tadi. Jangan cakap suka cakap je, oh ini kena patah pemerintah. Yang cakap yang tu. Kena ingat juga buat ayat Quran juga, suruh supaya tu. Jangan tinggalkan ayat ni. Ayat ni kita nak buang mana ayat ni? Kan? Kena buat tindakan. Tentera Mesir ni actually dia celah tentera di mana-mana negara. Negara negara republik ni, tentera mereka ni bukan berasal daripada tajuk orang kata Islam dan sebagainya. Bahkan mereka biasanya tercetus daripada zaman revolusi Arab dahulu. Zaman dahulu kan, zaman Abdul Nasir dan sebagainya. Mereka lihat Rusia berjaya sebab ketenteraan. So diorang tubuhkan negara tentera, jatuhkan kerajaan beraja, naik kerajaan tentera di Iraq, di Iraq, di Mesir dan sebagainya, Syria, semua sekali tu negara-negara yang republik. Yaman republik, mana naik dengan ketua tentera. Ketua dia adalah tentera. Dan tentera tadi tu memang basic diorang bukan Islam. Kadang-kadang asas tu dia nampak macam untung untuk kebangsaan. Dia dah akan untuk kebangsaan lah. Untung perut dia pun dia kata kebangsaan juga. Itulah cara dia. Tapi nak katakan cangkut Islam naik, pasal benda tu banyak aspek. Sebenarnya apa berlaku, contoh macam apa yang kita kata Mursi naik kan, dia tak dapat ambil tindakan keras kepada rakyat dia. Pasal apa tahu? Dahulu ketika naik jatuhkan Mubarak, pakai suara ramai dan sebagainya, kebebasan bersuara. Ketika dia naik memerintah dalam tempoh dekat setahun kan, televisyen, anak saudara saya balik daripada Mesir, dia kata televisyen Mesir kutuk dia kita tiap hari. Tapi atas dasar kerana dia naik untuk kebebasan suara, dia tak dapat nak tutup. Dan apa jadi? Ni tu kutuk dia. Mana televisyen Mesir, sok khabar presiden. Mana kebebasan bersuara tu ada masalah tau. Dia one part, kita seronok. Dia ada part dan dia jaga. Macam kita kat Malaysia ni, bila kita kebebasan bersuara, one part kita seronok lah. Nak kata kutuk kerajaan dan sebagainya, ataupun tahun ni minyak dan sebagainya, okay fine. Nanti dia cakap pasal Islam, kita nak buang masanya. Dia cakap pasal Islam dan kita nak ambil akta apa agak-agak. Dia ada limitation, bukan semua suka hati. Pasal kalau ikut bebas semua sekali, dan ada masalah. Kan? Kebebasan bersuara mutlak tak boleh. Pasal anda kata buka, kita buka pintu sekali, katakanlah menang kita ni dengan kebebasan bersuara. Lepas ni bila Islam dikritik, anda nak cakap apa? Saya faham. Dia actually naiknya tentera tadi. Actually tentera tadi pun kita kata kalau dia kata dia naik hari tu, dia keraskan balik, dia stop benda-benda kenaan, insya-Allah dia boleh tahan lagi. Tapi oleh kerana dia naik hari tu, dia terpaksa follow flow kebebasan bersuara tu, dan inilah hasil dia. Sebenarnya pasal benda tadi macam banyak kes kan. Dia sok khabar, even actually dalam internet ada tunjuk dalam YouTube. Ada penyanyi gelek tu, kerja dia kutuk ni apa ni? Presiden Mursi je. Kutuk tu sungguh-sungguh. Apa jadi minyak, apa jadi sekian, digilik punggung ni maknanya. Dia kata macam tu. Dia kata biar benar. Tiap-tiap hari kutuk macam tu. So in the end, atas nama bebas suara tadi, presiden tak sekat. Tapi bila tak sekat, inilah. Mana dia akan rotate balik tau. Once kita kata masyarakat kita fed up, dan actually macam manusia ni kan, dia nakkan kepada masalah dunia lebih daripada akhirat. Sedangkan masyarakat Islam perlu kepada akhirat dahulu sebelum dunia. Dunia ni ada benda kita sabar dahulu. Tak ada pun tak apa. Tapi kalau untuk manusia dah semua fikir dunia, agak-agak berapa hari kita boleh naik dengan pemerintahan Islam? Sekat perempuan pakai upah olive kan, duduk ketiak tu kan, sekat. Lama orang macam apa dah ni, pula sekian. Salah sekali. Agak-agak sangka berapa lama agak. Budak-budak nak konsert Metallica. Agak-agak dia nak undi kerajaan yang tak nak kepada benda-benda maksiat. Budak-budak yang suka konsert, suka jom heboh, suka sekian, agak-agak dia akan undi siapa? Takkan dia undi kot kan, yang boleh lepak tengah malam, orang yang suka bar dia. Walaupun suka kan, orang Malaysia bukan semua pemabuk, tapi orang suka bar ni, yang suka kebebasan ni ramai. So actually dia kebebasan suara mutlak itu adalah satu benda yang mustahil sebenarnya. Pasal dalam pasal kerajaan ni macam bapak. Tahu bapak? Kan bapak kan, bila anak dah rumah kan tak ada kawalan, gila lah. Anak cakap, weh Ali, apa kau? Kata, aku tu lempang budak dia kan. Kata bapak kena ada decision. Kalau tak ada decision, apa guna jadi bapak? Macam juga dalam kerajaan, kalau tak boleh nak sekat, dan ada masalah. Faham tak? Itu saya kata, macam dia naik itu dengan suara bebas kan.
Tapi bila naik macam tu, namun begitu dalam anasir tu masih bersepah. Mana tentera jahat. Ketika pasal diorang masih ada idea tadi, diorang sekat elektrik, sekat air, bakar tempat sekian. Lepas saja Mursi jatuh, dia buka balik elektrik, buka balik air, buka balik sekian. Jahat. Oh, jahat. Tapi itulah kita kata benda tadi influence pada rakyat macam mana. Rakyat yang sibuk nakkan apa benda maddiah. So kita sangka agak-agak macam mana. Yang ada adalah macam dia beza. Cuma diorang kata kalau bebas saja Hosni Mubarak, mungkin bersatu balik rakyat. Rakyat akan bersatu balik semula. Jangan kata sekarang ikut sekarang ni agak masalah sikit. Mana dia jadi macam siapa yang berjuang perasaan tu dianggap penyokong Mursi. Sedangkan bukan semua. Sebahagian mereka adalah memang orang yang tak puas hati kerana benda tu dipilih pilihan raya yang sah. Penjatuhan kerajaan macam tu masalah lah. Kan nanti every time naik nanti jatuh. Macam benda ni saya kata bukan hanya berlaku di Mesir, berlaku di Turki, berlaku di Algeria dan sebagainya. Tapi di Mesir ni highlight besar sebab ada internet. Zaman dulu banyak. Bashar Assad dia bunuh rakyat dia kan. Bapak dia Hafiz Assad lagi banyak. Bapak dulu pernah bom satu perkampungan Hama tu, 40,000 rakyat dia bunuh. Bukan Islam betul tapi dia mengaku Muslim, pergi datang masjid, dia datang khutbah solat hari raya, sok khabar utusan tunjukkan. Munjuk bangangnya sok khabar utusan ni, saya tahu kenapa. Kalau menunjukkan bahawa tak seriously dia highlight untuk apa? Nak tunjukkan bahawa masih Muslim lagi. Itu idea dia. Kan macam baru dia keluarkan dan 2 minggu lepas sok khabar utusan dia kata sebenarnya timbalan presiden Mesir kata punca apa berlaku sekarang adalah kerana ketidakpuasan yang berlaku pada pemerintahan Mursi. Dia kata media massa adalah tidak berlaku adil kerana ini sok khabar utusan Malaysia. Dia keluarkan statement tadi tanpa sebarang ulasan. Dia kata kerana timbalan presiden dia kata kerana ketika pemerintahan Mursi 50 gereja dibakar. Soalan sekarang, seriously, agak-agak media barat diam ke kalau dia kata 50 gereja dibakar? Think logik. Tapi yang banganya utusan dia tulis statement tadi untuk macam menyokong, kata itulah punca sebenar yang jadi pasal pelampauan dalam agama. Ni idea sok khabar. Provoke kan? Okey cik, baik ya Allah alam. Kejap ya. Pengumuman kuliah bulanan Ustaz Halim Hassan di Yayasan Taklim Sabtu ini 31 Ogos 11.30 pagi. Tajuk Konsekuensi Cinta Rasulullah. Kesan kot, konsekuensi. Hasil. Consequences. Hasil. Apa consequences? Tindak akibat. Hasil lah. Okey, boleh Kemudian kelas pertama fake munakahat. Malam ni munakahat fake nikah. Berkenaan tajuk kita nikah akan dimulakan pada malam ini 8 suku dan setiap Rabu Mana siapa nikah lah. Siapa nak ajar pernikahan boleh datang kelas. Okey. Wallahu a'lam.